Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ma taufiqi ila billah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita membaca kitab Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut hadis Sahih Bukhari dan Muslim dan hadis-hadis lain ya yang kita panggil ya dihimpunkan oleh tuan guru kita ya, oleh Syekh Abdul Mun'im Al-Hashimi, dan kita sudah sampai ke muka surat yang ke-410 ya. Cuma kita ulang sikit di depan 409 ya, hadis yang disebut ya, apa ni, baginda bersabda, auzubillahi minasyaitonir rajim, muka surat 409 tengah-tengah, kalau kita boleh tengok sikit ya. Nabi kata rawihu anil qulub sa'atan ba'da sa'ah. Rawihu ya, berilah kesegaran ataupun hiburkanlah ya hati kamu sa'atan ba'da sa'atin, maknanya dari semasa ke semasa. Ya, dalam hidup kita ni ada masa-masa tertentu ya, kita kena hiburkan hati juga. Ya, kena segarkan dia. Ya. Fa innal qulub, kerana sungguhnya hati-hati kamu itu iza kallat, kalau hati kita itu letih ya, amiat, maka otak kita pun ya, gagal untuk berfikir, buta otak kita. Buta di sini maknanya gagal untuk berfikir ataupun tidak mampu untuk berfikir ya. Jadi jangan kita kata terlalu disibukkan dengan sesuatu perkara sehingga ya meletihkan hati kita. Jadi bila hati kita letih ya, emosi kita dikuasai oleh emosi, maka ya kita punya fikiran akan buntu. Fikiran kita akan buta ya, kerana tidak dapat berfikir dengan betul. Nabi seorang yang paling suka bergurau senda ya dengan anak-anak dan cucu baginda. Baginda adalah seorang yang suka bergurau dan membuat ya lucu ketika sedang berada di rumah bersama keluarga. Maknanya Nabi ini ada sense of humor ya. Cuma gurauan dan lucu yang Nabi buat itu sesuai dengan kedudukan baginda yang tinggi. Jadi janganlah kita melawak melucu ya sampai hilang kita punya credibility. Ya, jadi maknanya jangan terlampau lucu sangat. Ya, sebab kita tengok kadang, minta maaf lah ya, tak sebut nama lah. Tapi sebahagian penceramah kita ni kadang penuh dengan sense of humor bagus ya. Tapi kadang-kadang ketawa saja daripada mula sampai habis ya. Kadang tak ada apa kita panggil, tak ada ayat Quran sangat pun yang dibaca, tak ada hadis, tak ada contoh-contoh daripada sirah Nabi ya. Jadi melawak tu boleh ya untuk mengelakkan orang daripada mengantuk ataupun daripada bosan ya, tetapi janganlah penuh dengan daripada mula sampai habis lawak saja ya. Sehingga kita kata orang tak berhenti ketawa, sehingga macam tadi hilang kehebatan dia ya. Jadi Nabi tidak sampai begitu. Kemudian baginda memang gemar bergurau, tetapi ketika bergurau baginda tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali yang benar saja. Mana Nabi tidak made up stories lah ya. Tak ada story-story Nabi itu semua bukan made up stories ya. Nabi bukan saja buat-buat, tetapi memang daripada hak ya, perkara yang benar. Kemudian baginda ya, dalam apa disebut gurauan yang diriwayatkan daripada baginda dalam bentuk bahasa ya, disebut bahasa kinayah. Kinayah makna kiasan. Ya, maknanya Nabi kadang-kadang menggunakan bahasa yang tidak terang ya, ataupun kita panggil metonimi. Ya, dia ambiguous kadang-kadang ya. Tetapi macam tadilah ya, ada makna-makna tertentu yang boleh menimbulkan lucu ya. Jadi orang boleh faham. Mana orang tahu dah ya Nabi bergurau. Kadang-kadang Nabi menggunakan ya, dia panggil tauriah. Ya, tauriah maknanya menggunakan sesuatu perkataan ya yang ada double meaning. Ya, ada makna yang jauh, ada makna yang dekat ya, dan makna yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah makna yang jauh ya. Jadi maksudnya yang Nabi cakap tu jangan dipaham secara literal saja ya. Jadi ada kadang-kadang kiasan di situ yang perlu kita fahami ya. Seperti mana Nabi sebut pada para isteri baginda, Nabi kata setelah aku meninggal nanti ya, isteri yang paling cepat menyusul aku. Maknanya isteri yang meninggal selepas aku ya ialah yang paling panjang tangannya.
ya, asra'u kunna lihaqan bi, ya, atwalu kunna yadan. Nabi kata dalam hadis yang sahih. Nabi kata asra'u kunna lihaqan bi. Ya, di kalangan kamu isteri-isteri aku yang paling cepat menyusul aku selepas aku wafat. Ya, mana dia pun wafat juga, ya. Bukanlah maknanya Nabi wafat hari ni dia wafat besok, bukan. Mana yang paling cepat, mungkin ya 5 tahun selepas tu, 6 tahun selepas tu, yang paling cepat berbanding dengan isteri-isteri yang lain. Ialah atwalu kunna yadan. Mana yang paling panjang tangannya di kalangan kamu. Maka Aisyah kata kami pun saling mengukur, ya, panjang tangan kami. Ini sebab nak tahu siapa dulu, ya. Tetapi akhirnya bila salah seorang daripada isteri Nabi meninggal, ya, maka barulah kami tahu bahawasanya yang dimaksudkan dengan panjang tangan itu ialah yang paling pemurah, yang paling banyak memberi sedekah, ya. Jadi barulah kita tahu. Rupanya itu pun setelah beberapa tahun, ya. Daripada apa yang Nabi sebut tu, Nabi dah wafat. Kemudian beberapa tahun kemudian salah seorang isteri Nabi pula wafat. Barulah mereka tahu rupanya yang dimaksudkan oleh Nabi panjang tangan itu bukanlah yang paling panjang tangannya dari segi fizikal, tetapi yang paling banyak sedekahnya. Ya, sebab itu tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian Nabi sebut juga, ya, yang terakhir sebelum kita selesai pada pusingan akhlak, ya, akhlak ni Islamiah ni, ya, akhlak Rasulullah. Nabi sebut inni la amzah, ya. Kak Mas tu, Kak Mas. Kak Mas tak mute. Inni la amzah, ya, sesungguhnya aku bergurau, ya. Wala aqulu illal haq, tetapi tidaklah aku berkata, ya, waw dan la, tidaklah aku berkata, aku bercakap illa melainkan al-haq, melainkan yang aku cakap tu adalah kebenaran. Mana Nabi tidak make up stories lah, ya. Yang Nabi cakap tu benda betul. Cuma jangan dipaham secara literal, ya. Contohnya di bawah ni. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, naikkan aku ke atas belakang unta. Ya, jadi maknanya mungkin ada beberapa ekor unta di situ. Dia pun datang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, naikkanlah aku atas unta ni. Baginda menjawab, tidak, ya, Nabi kata, aku tidak akan menaikkan engkau ke atas belakang unta. Maksudnya, ya, tetapi aku akan naikkan engkau ke atas belakang anak unta. Ya, pada pandangan dia anak unta tu mestilah kecil kan. Wanita tersebut berkata, apa yang dapat aku lakukan dengan anak unta? Kerana anak unta tidak akan kuat menahan berat badan aku. Mungkin badan dia agak besar, ya. Agak sedap, ya. Jadi dia kata takkanlah anak unta boleh pikul aku. Baginda bersabda, setiap unta pasti anak unta juga, ya. Maknanya unta tu walaupun dia dah berusia, ya, dah dewasa, tetapi bukankah dia juga, ya, anak kepada mak dia, anak kepada bapa dia. Jadi Nabi bergurau di situ. Tapi dipaham secara literal oleh wanita tadi. Ini contoh, ya, contoh makna tauriah, dipanggil tauriah. Ya, muka surat yang ke-409 di bawah tu, ya, baris yang di bawah sekali dipanggil tauriah, menggunakan sesuatu perkataan yang memiliki dua makna, dua erti, ya. Pertama erti yang dekat tu mana literal meaning. Yang kedua ialah erti yang jauh, ya, figurative meaning. Jadi yang dimaksudkan oleh Nabi itu ialah figurative meaning, bukan literal meaning, ya. Jadi yang kita panggil, yang Nabi maksudkan tu tidak dapat dipahami oleh wanita tadi. Rupanya Nabi bergurau, ya, dia tak tangkap. Okey, ya. Untuk permulaan ada apa soalan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Atas kaki page 409 tu, Ya. ada sebut Fakihah. Fakihah tu saya cek maknanya cerdik ya Ustaz. Fakihah tu maknanya bukan mesti cerdik lah, ya. Fakihah maknanya mengetahui ataupun faham. Sebab tu daripada perkataan fiqh. Jadi fakihah tu dia punya past tense dia, ya. Fakihah, ya, yafquhu, ya. Fakihah maknanya telah faham. Sebab tu fiqh tu diterjemah sebagai kefahaman ataupun, ya, kefahaman lah, ya, understanding kita tentang sesuatu. Fakihah, ya. Dia past tense word tu, ya, past tense verb fa, qaf dan ha, ya. Ha simpul tu. Fakihah ataupun faquha boleh. Dua-dua boleh, ya, ada dua cara menyebutnya. Okey, ya. Kak Zainab, Oh, okey Ustaz, terima kasih. dah sama, ya. Jadi Kalau sebut knowledgeable macam mana Ustaz?
knowledgeable, faqih. Faqih, knowledgeable. Ya, faqih. Ya, Bukan knowledgeable. faqih, ya, bukan faqih, ya. Faqih, ya, faqih. Faqih, knowledgeable. Okey, faqih. Faqih itu maknanya a knowledgeable person lah. Orang yang knowledgeable kita panggil faqih. Tapi kalau knowledge itself ataupun understanding kita panggil fiqhun, fiqh. Kita panggil Fiqh. fiqh. Okey, Thank you. ada lain silakan. Ada apa? Tak ada, ya. Jika seseorang dipuji kerana ia merupakan seseorang yang selalu senyum, ya, dia ni humoris, ya, dan ramah, selalu menghormati tetamu, kerana mempunyai sifat-sifat terpuji yang lain, maka semua itu sebenarnya sudah terkumpul dalam diri Nabi. Dalam diri Nabi ni semua sifat-sifat mahmudah, ya, sifat-sifat terpuji itu ada pada Nabi. Ya, jadi maksudnya memang kita kata kalau sebut Nabi ni semua perkara-perkara positif ataupun sifat-sifat mahmudah ada pada baginda. Ya, ramahnya, sangat menghormati orang, tersenyum, ya. Sebab tu Nabi kata tabassumuka, senyuman, ya, yang kamu lemparkan, ya. Tabassumuka fi wajhi akhika, senyuman yang kamu lemparkan kepada saudaramu, ya, adalah sedekah juga, ya. Termasuk perkara yang dapat pahala sedekah. Jadi Nabi menganjurkan, ya, supaya kita berwajah ceria, ya. Sebab tu Nabi kata dalam kehidupan kita ni kita jangan pandang kecil, ya, jangan kesampingkan, ya, do not belittle, ya. Jangan pandang hina, jangan pandang rendah sesuatu perkara yang baik walaupun sekadar kamu tersenyum pada saudaramu. La tahqiranna minal ma'ruf dalam hadis Imam Tirmizi, ya, janganlah tahqiranna, jangan kamu pandang kecil, jangan kamu pandang benda tu tak penting, ya. Minal ma'ruf, mana-mana perkara yang ma'ruf, perkara baik. Walau antalqa, walaupun kamu bertemu, ya, akhaka, dengan saudaramu, biwajhin talqin, dengan wajah yang ceria. Jadi jumpa orang dengan wajah ceria, walaupun kita ada masalah keluarga, ada masalah kesihatan, ada masalah apa, tapi apa salahnya kita senyum, ya, kita lemparkan senyuman kerana ia termasuk perkara makruf, dapat pahala, tuan-tuan, ya, dan dianggap sebagai sedekah pula. Jika anda berbicara tentang sikap dan perilaku baik, ya, pada diri Nabi, maka hendaklah anda memperhatikan faktor-faktor utamanya. Apakah faktor-faktor utama yang menyebabkan Nabi begitu? Ya, maka anda akan menemui di dalam sikap toleransi. Ya, Nabi ni very tolerate lah. Ya, Nabi memang, ya, Nabi pandai tolerate. Ya, Nabi very tolerable, kita kata. Ya, Nabi sangat bertoleransi. Ya, kadang-kadang kita tahulah, ya, macam dalam hidup ni. Ya, kadang-kadang kita tak salah, tapi orang buat salah pada kita. Ya, tapi, ya, kalau kita nak tunggu orang tu minta maaf, mungkin tak minta maaf pun. Ya, sebab ada setengah orang dia payah nak minta maaf. Ya, jadi oleh kerana itu kitalah yang menghulurkan kemaafan. Ya, kita pula datang minta maaf. Ya, kalau apa kita panggil, ya, contoh, ya, kalau tuan-tuan pergi ke Yogyakarta contoh, ya, jadi Yogyakarta ni orang, ya, dia apa, orang istana lah, ya, dia Jawa apa kita panggil, Jawa Keraton. Keraton tu istana, tuan-tuan. Ya, jadi dia punya masyarakat yang berkhidmat di istana tu memang, ya, memang cakap dia pun cakap halus lah, bahasa dia bahasa Jawa halus. Ya, jadi bila dia tak duduk dalam istana pun, ya, dia dah bermasyarakat di luar, dia berniaga, ya, dia bawa beca, ya, dia apa kita panggil, ya, duduk dalam masyarakat, ya. Tapi dia punya budaya lembut tu masih berterusan, ya, budaya-budaya baik, ya, yang dia dah amalkan. Jadi kadang, ya, bila kita berebut-rebut nak naik bas ke nak apa, ya, kita dalam mall ke ataupun di apa pusat membeli belah, ya, di pasar dan sebagainya, maka kadang-kadang kita terpijak kaki dia. Bila kita terpijak kaki dia, tuan-tuan, ya, dia minta maaf dengan kita. Ya, dia kata minta maaf, ya, apa ni, apa kita panggil, tuan ke turun, apa dia panggil kita lah. Ya, mas ke ataupun apa-apalah, ya. Dia kata kaki saya dipijak, dia kata kaki saya dipijak. Ya, patutnya kita minta maaf kat dia, dia minta maaf kat kita. Ya, maknanya hebatlah, ya. Kita buat salah, ya, dia kena, tapi dia yang minta maaf pada kita. Tu, ya, itu kata level lain lah tu, ya. Kita tak sampai peringkat begitu, tapi kita boleh belajar daripada kebiasaan masyarakat Jawa tu lah. Ya, kalau Jawa Surabaya, ya, Jawa Timur dia agak keras sikit lah. Tapi kalau Jawa Tengah, ya, Yogyakarta, Solo,
ya, kemudian apa ni Semarang, ya, ni Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah ni dia memang kita kata lembut dia tu lain lah, ya, jadi bahasa dia, ya, pemilihan perkataan dia pun sangat berhati-hati, ya, yang itu kadang-kadang kita pun nak bercakap tak berani nak bercakap, takut terkeluar perkataan yang salah, ya, dia macam tu tuan-tuan. Okey, ya, itu kalau Ustaz boleh bagi contoh lah, ya, contoh di Nusantara, ya, kalau di negara barat mungkin ada contoh-contoh lain lah, ya. Tuan-tuan boleh bagi apa ni berdasar pada pengalaman masing-masing. Okey, ya, jadi Nabi, ya, seorang yang apa, ya, lapang dada, ya, hatinya suci bersih, kesabaran baginda yang luar biasa, sabar, ya, ketika dibaling batu di mana, di Taif, ya, Nabi di offer, ya, oleh siapa offer Nabi, Kak Zainab, ya, masa Nabi kena baling batu, siapa yang offer Nabi untuk balas? Malaikat mana tu? Kata Jibril. Ya, Jibril. Jibril, betul. Jibril yang bawa malaikat satu lagi. Malaikat siapa yang offer? Dekat gunung. Ya, malaikat dalam bahasa Arab kita panggil apa? Malakun. Ya, selalu kita sebut malakul maut kan? Ya, sebab malaikat kalau dia singular malakun. Kalau dia plural malaikah. Ya, jadi malaku Jibril. Masa Jibril datang ditemani oleh seorang lagi malak. Ya, dipanggil Malakul Jibal. Malakul Jibal macam Kak Mariatun sebutlah, ya. Malakul Jibal. Malakul Jibal tu ialah ya malaikat apa ni bukit. Ya, jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun biasa ya dengar perkataan Malakul Jibal, ya, dia yang menguasai gunung dan bukit ya di seluruh alam ni. Jadi dia offer kepada Nabi untuk ambil 2 bukit di Mekah sana. Salah satunya Jabal Abi Qubais, ya, yang kita dah bincang sebelum ni kan. Jabal Abi Qubais, ya. Jadi dan satu lagi ya bukit apa ni satu lagi tu ya. Jadi 2 bukit tu nak dihempaskan, nak dihempap kepada penduduk Bani Saqif ya di Taif. Tetapi Nabi bukan sekadar tidak mahu ya, malah Nabi doakan supaya mereka diberi hidayah. Ya, sedangkan Nabi sudah luka-luka. Ya, sebab tu dalam Sahih Bukhari disebut bagaimana ada nabi ya yang dilukakan oleh umat dia ya, berdarah wajah dia. Ya, Nabi itu lap muka dia dan Nabi itu berdoa, Allahumma ighfir, ya Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah berilah ya keampunan kepada kaum aku fa innahum la ya'lamun, kerana sungguhnya mereka tak tahu bahawasanya aku ni nabi. Jadi makna nak bagi contoh bagaimana kesabaran Nabi dan Rasul ya. Mungkin kita tak sampai peringkat begitu ya. Tapi janganlah kita menghina ataupun menjatuhkan orang. Ya, walaupun mungkin kita berbeza pendapat ya, berbeza pandangan politik ya. Sebab itu hak masing-masing ya. Kita bertanggungjawab bawa hujah. Kita berdialog, bukan nak berdebat nak mengalahkan orang ya. Tapi kita berdialog, kalau dia punya hujah betul, kita kena akur. Tapi kalau hujah kita betul, ya dia pun kena akur. Itu kalau sama-sama faham konsep tu senang tuan-tuan. Sebab tu Al-Imam Syafi'i selalu sebut, dia kata kalau aku berdebat ataupun berdialog dengan seseorang, ulama lain, ya, aku lebih suka kalau orang ulama tu betul, aku salah. Kerana kalau dia betul, senang aku ikut dia. Tapi kalau aku betul, aku bimbang dia tak akan ikut aku. Ya, sampai peringkat begitu Al-Imam Syafi'i. Sebab kalau dia berdialog, berdebat, dia menang. Ya, masalahnya bila dia menang, orang tak nak ikut dia walaupun hujah dia betul. Ya, macam kita sekarang emosi kan, ya. Jadi bila kena perdebatan hidung kita, ya kita beremosi, ya. Tapi bila kita dapat mengalahkan orang, ya kita nak orang tu ikut kita. Tapi bila kita kalah berhujah, kalah berdebat, kita tak nak ikut orang tu. Jadi tak fair lah, ya. Imam Syafi'i kata lebih baik aku kalah, orang tu menang supaya aku senang mengikuti dia, rather than ya dia kena ikut aku. Okey tuan-tuan ya, itu contoh daripada Al-Imam Asy-Syafi'i ya, yang menjadi apa kita panggil, yang menjadi pengasas kepada mazhab Al-Imam Syafi'i lah, mazhab besar kita lah ya di Nusantara ni. Ya, cuma macam tadilah ya, kadang-kadang kita hanya ambil fiqh Imam Syafi'i. Tapi kita tak ambil ya bagaimana kehidupan Al-Imam Syafi'i, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia belajar ya, bagaimana dia mengajar. Yang tu mungkin kita tak ambil. Kita hanya kenal fatwa Imam Syafi'i, hukum hakam dia ya, tapi kita tidak mengenali sejarah hidup dia. Sebab kita di Nusantara ni kurang mempelajari biografi ya, tokoh-tokoh hebat ya. Kadang sirah Nabi pun kita tak habis belajar. Kita touch and go saja tuan-tuan ya. Kita tahulah on the surface
tapi tidak go deeper, ya. Jadi kita kena ulang-ulang kaji, tengok balik, baca dan sebagainya. Dan ya, benda-benda ni sudah tentu akan memberikan kita maklumat, ya, untuk kita amal dalam kehidupan. Okey, ya, di bawah tu apa dia? Ya, Nabi ni zuhud, Nabi ni tawaduk. Ya, tawaduk maknanya rendah hati, tuan-tuan, ya. Tawaduk, ya, bukan jalan tunduk, ya. Tawaduk ni maknanya berjalan ikut keadaan, ya. Kalau kita perlu di tengah lah. Kalau kita perlu ke tepi lah, ya. Ikut kesesuaian. Kemudian apa lagi, ya? Nabi punya sifat ramah, kasih sayang, ya. Selalu menyelimuti semua orang. Maknanya orang terasa dilindungi, dijamin keselamatan oleh Nabi. Ya, macam kita lah, bila kita duduk dengan seseorang, kita rasa selamat dengan dia. Kita rasa seronok dengan dia. Kita rasa nak berlama-lama dengan dia. Ya, tapi ada setengah orang, kadang kita duduk dengan dia, kita rasa menyampah. Kita rasa macam, lah, bila orang ni nak habis cakap. Ya, bila orang ni nak selesai. Ya, nak apa kita panggil? Ya, nak beredar daripada sini. Ya, kadang-kadang ada macam tu. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan tersebut. Jika semua ini telah dimiliki oleh Nabi, bagaimana mungkin baginda tidak memiliki sikap dan perilaku yang sangat baik kepada orang lain, ya. Sebab sifat-sifat mahmudah tu sudah terkumpul dalam diri baginda. Jiwa baginda yang bersih dan suci sangat nampak ketika bermuamalah, ya. Beramalah, apa makna bermuamalah? Ya, Kak Maimunah, muamalah mana apa? Bermuamalah. Tuan-tuan, ya, apa makna bermuamalah? Ya. Mesyuarat lah, Ustaz. Apa? Bermesyuarat ke? Bukan, bermuamalah, muamalah, ya. Ada bank muamalat tu, bank apa tu, tuan-tuan? Muamalah ni apa? Bermuamalah. Kita dalam bermuamalah dengan orang lain. Berinteraksi, Ustaz. Berinteraksi, ya, bermuamalah. Ya, ambillah bank muamalah tu, ya. Muamalah tu lebih pada financial transaction lah kan. Ya, jual beli, pinjaman, apa ni, financing kan. Ya, macam itulah. Jadi muamalah ni perkataan umum untuk berinteraksi. Ya, ataupun kita kita panggil berhubung, ya, secara sosial dengan masyarakat. Itu kita panggil muamalah, ya. Muamalah biasa dengan manusia. Kalau dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih pada beribadah. Walaupun muamalah tu pun ibadah juga. Ya, cuma dalam konteks moden muamalah sudah difokuskan kepada jual beli, kepada persoalan berkaitan dengan perniagaan. Ya, sedangkan muamalah ni umum sebenarnya, ya. Jadi ibadah kita dengan Allah, hubungan dengan Allah, ibadah. Hubungan dengan manusia, muamalah dipanggil. Okey, ya, apa lagi? Contoh, kita ambil contoh malam ni, ya. Tokoh yang kita akan fokus malam ni adalah Imran bin Husain. Ya, Imran bin Husain. Imran bin Husain ni sebenarnya adalah tokoh, ya, tokoh scholar, ya, zaman kita ni, tuan-tuan. Ada orang nama Imran bin Husain, ya. Apa ni, siapa yang kenal Imran bin Husain, ya? Mungkin Haji Hassan kenal tak Imran bin Husain? Kenal bahasa. Ada. Imran bin Husain ni dia Pakistani, India, ya. Dia Pakistani tapi dah migrated, family dia lah, ancestor dia dah migrated ke mana tu, apa nama tempat tu, ya, British Guyana ke apa, ya, sebelah-sebelah sana lah. Jadi bila apa kita panggil, ya, bila dia apa ni, pernah dia jadi imam, ya, di apa United Nation, tuan-tuan, ya. Dia pernah jadi imam di United Nation, dia mengimamkan solat Jumaat, ya, khatib. Tetapi kerana dia banyak criticize kerajaan Amerika, ya, polisi Amerika, dia tak dibenarkan masuk ke Amerika, ya. Dia ada kat Malaysia sekarang ni. Ya, macam Zakir Naik juga, Dr. Zakir Naik, ya, ada kat Malaysia, ya, dapat jaminan perlindungan keselamatan lah, ya, daripada Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan tengok, sebenarnya ada beberapa orang lagi, ya, yang Malaysia jadi tempat apa kita panggil, ya, tempat transit mereka. Dan kita boleh ambil manfaat lah daripada kehadiran mereka ni. Ya, Syekh Imran Husain dia popular dengan persoalan yang berkaitan dengan dia panggil eskatologi. Eskatologi. Tuan-tuan pernah dengar tak? Eskatologi, ya. Apa eskatologi, Datuk Osman? Eskatologi ni cerita tentang apa tu, tuan-tuan? The study of apa tu? Ya. Eskatologi. Pernah dengar? ES. Ya. Politik ke, Ustaz? Eskatologi ni politik, tapi politik masa depan. Maknanya cerita tentang hari kiamat, tuan-tuan. Beri berita yang berkait dengan Dajjal, berkait dengan Imam Mahdi, berkait dengan Ya'juj Ma'juj, ya. Jadi apa ni, Syekh Imran Husain ni dia ada beberapa buku yang bagus, ya. Jadi tuan-tuan boleh Google aja, ya, tengok Imran Husain, ada banyak buku-buku yang bagus. Dia ada banyak pandangan-pandangan yang tak mesti betul, ya, sebab ni ijtihad dia. Ya, contoh macam Ya'juj Ma'juj, cerita Dajjal, ya, cerita tentang hari kiamat, cerita tentang
Tasik Galili yang dikeringkan oleh Ya'juj Ma'juj. Dia ada pendapat-pendapat dia lah. Ya, yang tak mesti betul, ya, tetapi boleh ambil kira lah. Ya. Dia Pakistani, pernah belajar di Mesir, ya, dan pernah belajar juga di Pakistan. Ya, jadi dia berguru dengan seorang ulama besar Pakistan, ya, kemudian dia dikawinkan, ya, oleh ulama tu dengan anak dia. Anak ulama tu, anak perempuan dia kahwin, ya, dengan Syekh Imran Hussein, dan Syekh Imran Hussein ni selalu ada di Malaysia lah, ya. Tahun 90-an dulu, ya, tahun ataupun awal 2000 dulu, ya. Mungkin 90-an kot, ya, 90-an dia selalu datang. Ya, selalu datang di Malaysia dan sekarang memang ada di Malaysia. Cuma macam tadilah, ya, mungkin sekarang ni sebab pandangan-pandangan dia tu kadang-kadang agak ekstrim sikit. Ya, dia punya pandangan tu dan adalah orang yang tak berapa setuju dengan dia, ya. Mungkin dia kurang buat masa ni kurang lah, ya, mendapat perhatian. Tapi kalau tengok di YouTube, tuan-tuan type je Imran Hussein, ya, ada banyak, ya. Dia diplomat, tuan-tuan, ya. Dan dia ada masters dia dalam bidang kita panggil international relation, IR, ya. Dia mahir lah dalam politik antarabangsa tu, mahir dia. Okey, ya, itu kalau Ustaz boleh sebut Imran Hussein moden, ya. Yang ini kita nak fokus Imran Hussein zaman Nabi dulu. Ya, seorang tokoh hebat, ya. Beliau dipanggil juga dengan Abu Nujaid, ya, Abu Nujaid. Imran bin Hussein, tak tahu dia lahir tahun bila, tapi dia masuk Islam lambat. Dia orang Badui, tapi dia ketua kabilah dia, ya. Jadi dia masuk Islam ketika berlaku perang Khaybar tahun yang ke-7 Hijrah. Perang Khaybar, Nabi lawan dengan Bani Nadir. Bani Nadir orang Yahudi yang asalnya duduk di Quba, ya, dekat dengan Masjid Quba. Kemudian mereka dihalau kerana mereka berkomplot, berkonspirasi untuk bunuh Nabi. Dan mereka telah dihalau keluar daripada Madinah, ya. Dan mereka bermustautin di satu tempat, kawasan subuh, namanya ialah Khaybar. Ya, mereka tanam kurma di situ. Mereka buat pertanian. Dan akhirnya mereka banyak ganggu, ya, peniaga-peniaga Muslim yang berulang alik daripada Mekah, daripada Madinah menuju ke negeri Syam. Ya, mereka dirompak, dibunuh, dipukul dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu Nabi pun, ya, tubuhkan satu ketumbukan tentera dan berperang lawan dengan Bani Nadir. Ya, ajak mereka masuk Islam, mereka tak nak. Mereka berhimpun dalam kubu mereka dan akhirnya Nabi berjaya, ya, penetrate kubu mereka dengan menggunakan manjanik. Ya, Sayyidina Ali telah mengetuai serangan, ya, terhadap Khaybar dan Nabi dan para sahabat berjaya menguasai Khaybar. Ya, dan selepas peristiwa tersebut tertangkaplah salah seorangnya ialah Sofiyah binti Huyai, anak ketua, ya, Huyai bin Akhtab, anak ketua Bani Nadir, dan akhirnya Nabi berkahwin dengan Sofiyah binti Huyai. Itulah, ya, salah seorang daripada isteri Nabi di kalangan Yahudi yang disebut sebagai, ya, anak keturunan Nabi Harun, bapa saudaranya Nabi Musa dan suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kerana dia seorang perempuan yang pintar, yang ada rupa, kita kata ada kedudukan, ya, selalu dicemburui oleh Aisyah dan Hafsah sehingga Nabi mengajar dia, ya. Sebut aja kalau kamu dikritik, kalau kamu kita panggil diejek, jawab saja, ya, aku keturunan Nabi Harun, bapa saudaraku Nabi Musa, suamiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 dalam 1, ya, berkumpul pada diri dia. Mulialah dia. Okey, Imran bin Hussein ni, tuan-tuan, ya, dia ni, ya, kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, Imran bin Hussein ni, dia ni macam malaikat, tuan-tuan. Ya, bukan dia malaikat tak, tapi, ya, sifat dia tu. Kerana sejak daripada dia bai'ah ni maknanya bagi taat setia pada Nabi dalam perang Khaybar tu, ya, lepas Khaybar, ya, dia bersalam dengan Nabi, tangan dia tu, dia janji, dia kata tangan yang aku bersalam dengan Rasulullah ni tak akan pernah buat benda tak elok, benda jahat, ya. Dan lembut dia, ramah mesra dia, ya, muamalah dia dengan masyarakat, dengan para sahabat, menyebabkan orang kata dia ni macam malaikat berjalan atas muka bumi. Ya, macam malaikat dia, tuan-tuan, ya. Jadi sifat dia. Dan ketika dia masuk Islam bersama bapa dia sekali. Ya, namanya Imran bin Hussein, bapaknya Hussein bin Ubaid, ya. Dua-dua masuk Islam. Jadi kalau kita sebut Imran bin Hussein radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu. Kalau anhu dia seorang, tapi sebab bapa dia pun masuk Islam, radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah redha kepada kedua-dua mereka, Imran dan bapaknya Hussein, ya, Hussein bin Ubaid. Jadi kedua-duanya masuk Islam, ya, pada tahun yang ke-7 Hijrah, ya. Tahun 7 Hijrah ni tahun perang Khaybar itulah. Ya, nah, tahun Nabi kahwin dengan Sofiyah binti Huyai itu. Ya, dan beliau ni rajin mengaji. Walaupun masuk Islam agak lambat, ya, tetapi beliau muncul sebagai seorang yang alim,
ya, knowledgeable, man of knowledge, ya, faqih. Dan beliau zaman Sayyidina Umar dilantik menjadi apa, qadi, ya, menjadi hakim mahkamah di Basrah, tuan-tuan, ya. Dia hidup dan apa kita panggil meninggal di Basrah. Ya, malah orang Basrah kata tak boleh banding lah Imran Hussein ni. Walaupun di Basrah ada seorang lagi, ya, Anas bin Malik, ya, tapi Anas bin Malik datang kemudian. Anas bin Malik ni zaman kemudian dah. Zaman Sayyidina Ali, ya. Zaman Sayyidina Ali tu dia berada di sana. Tapi kalau ni Imran bin Hussein dia lebih awal lagi. Ya, lebih awal datang, ya. Jadi beliau termasuk, ya, sahabat Nabi yang alim, ya, seorang qari, ya, pandai membaca Quran, dan beliau juga seorang muhaddis. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis, ya, ada saja nama Imran bin Hussein, tuan-tuan, ya. Ada apa soalan? Silakan. Imran bin Hussein, mungkin nama baru bagi tuan-tuan. Ambil maklum, ya, dalam hadis 40 pun ada Imran bin Hussein ni, ya. Ada apa? Silakan, tuan-tuan, ya, tentang Imran bin Hussein. Ya. Imran bin Hussein ni dikatakan yang sakit 30 tahun tu ya? Sakit 30 tahun tu mungkin exaggerated lah. Ya, dia pernah sakit, ya, tapi tidak, Ustaz rasa bukan 30 tahun. Ya, dia sakit lama betul. Sehingga ada orang datang nak bawa apa kita panggil, nak bawa apa ni, doktor perubatan lah. Ya, dia macam dia kata dia memilih, ya, untuk tidak berubat. Ya, dia redha sebab dia kata dalam hidup ni semua dia dah rasa dah. Nikmat Allah dah bagi macam-macam dah, ya. Mengapa tidak, ya, dia melalui fasa sakit, ya, supaya dosanya diampun dan diangkat darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sakit lama, ya, tapi kalau 30 tahun tu saya rasa terlalu lama sangat, ya. Mungkin kurang daripada tu. Ya, apa lagi Kak Zainab? Ya, cuma ni berbalik kepada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Kalau uswatun hasanah tu adakah sifat yang Ustaz sebut tadi? Secara umum, uswatun hasanah tu adalah contoh teladan yang baik. Contoh teladan tu maknanya semualah sifat-sifat baik Nabi tu, ya. Peramah, Nabi ni approachable, ya. Nabi ni tersenyum selalu, Nabi suka bergurau, ya. Nabi gurau bukan dengan keluarga terdekat je, ya, malah dengan seorang perempuan yang tadi, ya, yang datang, dia kata, ya Rasulullah, naikkan aku ke atas apa ni, unta. Nabi kata tak, ya, aku akan angkat engkau pergi ke atas unta, anak unta, ya. Nabi bergurau. Maknanya gurauan Nabi itu bukan dengan ahli keluarga terdekat je, malah dengan para sahabat dan sahabiah. Ya, sama ada lelaki atau perempuan, tapi sudah tentu dengan sangat menjaga adab lah, ya. Dan Nabi tidak bergurau berlebih-lebihan sampai ke peringkat hilang, ya, kita punya apa ni, maruah kita, tak, ya. Boleh bergurau, boleh menggunakan bahasa tadi kita panggil tauriah. Tauriah ni maknanya sesuatu yang bersifat double meaning. Ya, bukan makna yang dekat, bukan makna literal, makna figuratif, makna yang jauh. Ya, itu semua sifat-sifat Nabi yang kita perlu ambil sebagai contoh. Jadi Nabi sebagai contoh tu lah dia panggil uswatun hasanah tadi. Nabi ni role model. Ya, Nabi ni role model. Dalam role model Nabi tu apa? Itulah semua sifat tadi. Peramah, berani, ya, berterus terang. Kemudian Nabi ni kita kata apa ni, tersenyum, ya, senang didekati, ya. Apa ni, ada sifat kebapaan, ya. Nabi sifat seorang yang melindungi orang lain, ya, sehingga bila orang duduk dengan Nabi rasa terjamin, rasa selamat. Ya, dan semualah perkara-perkara baik terkumpul dalam diri baginda sehingga Nabi menjadi uswatun hasanah. Uswatun hasanah tu perkataan umum untuk contoh teladan yang baik. Nabi ni, ya, seorang kita kata apa? Kita panggil exemplary person. Orang boleh ambil Nabi sebagai example, sebagai contoh, ya. Semua sifatlah, ya, bukan satu dua perkara je, semua sifat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada apa lagi? Silakan. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, ada apa? Sama. Orang lain silakan. Ya. Tuan-tuan okey? Kak Norma. Syarin, ada apa? Datin Lin. Ya. Ustaz, siapa Siapa? Ustaz, siapa isteri Nabi yang meninggal selepas Nabi itu? Siapa yang dimaksudkan tu? Lah tuan-tuan, ya. Isteri Nabi yang meninggal pertama masa Nabi hidup tak masuklah, ya. Khadijah, ya. Ada 11 semua. Khadijah tak masuk. Jadi tuan-tuan kena tolak. Zainab Jahash, Ustaz. Zainab Jahash. Zainab binti Jahash. Ya. Jadi Khadijah tak boleh sebab dah meninggal. Zainab binti Khuzaimah pun tak boleh. 2 dah meninggal masa Nabi hidup. Ada 9 lagi. Daripada 9 tu bukan Aisyah. Sebab Aisyah antara yang umur paling panjang. Isteri Nabi yang terakhir meninggal ialah Ummu Salamah. Paling panjang usia.
Nombor 2 paling lambat meninggal ialah Aisyah. Jadi dah tentu dua-dua tu bukan. Jadi yang awal lagi siapa dia? Sebahagian riwayat menyebut Zainab binti Jahash. Ya, Zainab binti Jahash ni siapa dia tuan-tuan? Sepupu Nabi. Beliau anak kepada Umaymah. Umaymah adalah mak saudara Nabi. Umaymah binti Abdul Muttalib. Umaymah binti Abdul Muttalib adik-beradik kandung dengan bapa Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, jadi Abu Talib anak Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, ini yang adik-beradik satu mak satu bapa. Ya, Abdullah bapa Nabi, Abu Talib bapa kepada Sayyidina Ali dan juga mak kepada Zainab binti Jahash, yakni Umaymah binti Abdul Muttalib. Ya, sebab tu mereka ni rapat. Ya, sebab itu ketika Nabi datang meminang Zainab merasakan ya Nabi nak meminang dia untuk diri baginda. Ya, tetapi peringkat awal untuk Zaid bin Harisah. Beliaulah ya Zainab binti Jahash yang akhirnya kita tahu ya jodohnya tak panjang dan ya Allah perintah Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahash ya untuk menolak ya fahaman sebahagian besar masyarakat Quraisy yang mengatakan bahawasanya bekas isteri anak angkat tidak boleh dikahwini oleh bapa angkat, tak boleh ya. Sedangkan sebenarnya tak ada masalah sebab mereka tak ada kaitan dari segi darah daging. Ya, sebab Zaid bin Harisah dia pernah dipanggil Zaid bin Muhammad kan. Jadi bila orang panggil Zaid bin Muhammad, mana seolah-olah dia tu anak Nabi, dia bukan anak Nabi. Tapi orang Quraisy dulu menganggap anak angkat tu macam anak sendiri. Ya, jadi bila anak angkat tu berkahwin dengan seorang perempuan, ya perempuan tu diceraikan, maka bapa angkat tu tak boleh kahwin dengan anak angkat tadi. Jadi apa kita panggil ya, kepercayaan masyarakat Quraisy tu ialah tak boleh. Jadi Islam datang untuk untuk nullifykan benda tu, untuk bagi tahu bahawasanya tidak ada masalah. Ya, sebab tu Nabi kahwin dengan Zainab binti Zainab binti Jahash. Okey tuan-tuan ya, itu isteri Nabi tadi. Kalau kita boleh teruskan ya, apa lagi di situ tuan-tuan, ada Terima banyaklah kasih, contoh-contoh ya, sama. Di bawah tu Nabi sebut ya, muka surat 411 ya. Di belakang tu sudah selesai. 411 Nabi kata ya, apa tuan-tuan? Nabi punya keadaan ya dengan Imran bin Husain tadi ya, hubungan Nabi. Dia sebut apa? Saya adalah orang yang memiliki kedudukan khusus di hati Rasulullah. Ni Imran kata. Ya, tadi yang ketua kabilah Bani Khuza'ah. Ya, Khuza'ah ni Badui lah tuan-tuan. Ya, yang tak duduk Mekah, duduk Madinah, kebanyakannya duduk di padang pasir. Padang pasir kita panggil Badui. Sebab mereka duduk di padang pasir itu, secara umum ya dipanggil Badawah. Badawah tu maknanya kawasan bukit ataupun kawasan rendah yang bukan bandar. Ya, jadi bila dia bukan bandar, orang yang duduk di Badawah tu dipanggil Badawi. Ya, orang Badui itu maknanya orang yang apa kita panggil ya, kehidupan dia bersifat nomadik, berpindah randah. Bila oasis di tempat mereka habis air, mereka pindah ke tempat lain ya. Jadi mereka ni dari segi sikapnya kasar, kita kata lebih kasar lah. Ya, kurang beradab ya, kerana kehidupan mereka tu rough. Ya, kehidupan mereka tu di padang pasir tahulah, dengan airnya kurang, dengan kehidupan lasak ya, dengan apa kita panggil, dengan sandstormnya ya, dengan macam-macam ya, dengan binatang-binatang berbisa ya, dengan terdedah kepada rompakan ya, macam-macam. Jadi hidup mereka begitu. Tiba-tiba ya Imran bin Husain yang berasal daripada kalangan Khuza'ah tadi, dia datang ke Madinah berbai'ah dengan Nabi ya, dia jadi macam malaikat pula. Tu hebatlah tuan-tuan. Ya, bukan senang nak ubah orang punya sikap ya, daripada kasar, daripada ganas ya, menjadi orang yang sangat tertib ya, macam Abu Zar Al-Ghifari ya, seorang lanun padang pasir, jadi orang baik, jadi orang hebat, sama macam Imran bin Husain ya. Cuma Abu Zar masuk Islam lebih awal, dia sejak di Mekah lagi dah masuk Islam ya. Jadi kata Imran bin Husain, aku ada kedudukan yang khusus di hati Nabi. Pada suatu ketika baginda bersabda kepadaku, wahai Imran, sesungguhnya engkau memiliki kedudukan dan kehormatan di hatiku. Apakah engkau bersedia menjenguk Fatimah binti Rasulullah? Ya, aku jawab dengan penuh senang hati ya Rasulullah. Ya. Kemudian baginda berdiri dan aku pun ikut berdiri ketika kami berdua telah sampai di depan pintu rumah Fatimah. Fatimah punya rumah di mana? Belakang rumah Aisyah saja. Ya. Maka ketika kami berdua sudah berada di depan pintu, baginda mengetuk pintu sambil mengucapkan salam, bolehkah aku masuk? Ya. Fatimah menjawab silakan. Setelah itu baginda bersabda, aku dan orang yang bersamaku. Nabi tanya ya, sebab Nabi bersama dengan Imran. Fatimah kata boleh dua-dua masuk.
agar pergaulan dan hubungan antara sesama Muslim menjadi baik, maka Nabi selalu menyeru agar melakukan hal yang boleh membahagiakan hati. Ya, Nabi selalu sebut perkara-perkara yang bagi motivasi, bagi inspirasi pada orang. Ya, sebab dalam dakwah, tuan-tuan, kita bagi berita gembira, bukan ajak orang supaya lari pada agama. Ya, basyiru wala tunafiru. Ya, basyiru beri berita gembira, wala tunafiru, jangan bagi berita sedih, berita yang kita menakutkan sehingga orang lari pada Islam. Yasiru, ya, cerita benda-benda yang mudah, wala tu'asiru, dan jangan kamu perpayahkan orang. Orang baru masuk Islam, cerita solat 5 waktu sudah. Tak payah cerita qabliyah ba'diyah, solat duha, solat tahajud, ya, dan sebagainya. Tak perlu, ya. Benda yang asas-asas dulu. Ajar orang berwuduk, ya, simple-simple saja. Kemudian ajar mereka solat, ya. Tak payah beratkan mereka dengan bacaan-bacaan yang banyak. Cukup, ya, takbiratul ihram dan Fatihah sudah. Ya, doa iftitah tu kemudian, sebab doa iftitah tidak termasuk perkara rukun. Ajar yang rukun dulu. Ya, kalau Fatihah tak hafal, dia hanya hafal Bismillahirrahmanirrahim, ulang 7 kali. Ya, kalau dia ada dua perkataan, 2 ayat yang dia tahu, 2 je ulang-ulang. Cukup 7 ayat, ya, dia dah boleh solat. Solatnya diterima mengikut mazhab Abu Hanifah. Ya, tapi macam tadilah, usahakanlah untuk menghafal keseluruhan. Walaupun makhraj dan sebutannya bermasalah, ya, kadang kita tengok, ya, masyarakat di kalangan orang Cina kan susah nak sebut ra. Ya, orang India okeylah, ya, mungkin orang Sabah sebagainya, Sarawakian payah, ya, tak apalah, sekadar yang mereka mampu. Jadi maknanya jangan kita beratkan mereka, ya. Itu dakwah Nabi. Dakwah yang memberi berita gembira, bukan menjauhkan orang daripada Islam. Dakwah yang memberi kemudahan, bukan menyusahkan. Ya, dakwah yang memberi berita gembira. Ya, cerita tentang syurga, cerita tentang balasan baik. Ya, kemudian pada masa yang sama kita bagi peringatan juga tentang perkara-perkara lain, ya. Okey, jadi apa yang berlaku, ya? Nabi punya contoh teladan, ya, sebab tajuk kita ialah akhlak Nabi. Ya, bab berkait dengan pergaulan dengan baik, muamalah. Ya, basyiruhun nabil ma'ruf. Ya, kita kena mubasyarah. Mubasyarah maknanya bergaul, ya, bermuamalah, ya, bersosial dengan mereka. Kemudian Nabi sebut satu hadis, ya, yang disebut dalam Sahih Bukhari juga hadis ni, tapi bunyinya lain sikit. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sesiapa yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat, ya, fala yu'zi jarahu, jangan dia menyakiti jirannya. Ya, jiran tu maknanya jiran rumah, ya, jiran di pejabat, ya, ataupun kawan sekerja sebagainya termasuklah, ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Disebut 2, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tak disebut siapa beriman dengan Allah dan Rasul, siapa beriman kepada Allah dan malaikat, siapa beriman kepada Allah dan kitab, tak. Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ya. Sebab beriman pada hari akhirat tu perkara yang, ya, orang kafir Quraisy tak percaya, ya, dan malah masyarakat penyembah berhala, mereka tak percaya ada kehidupan selepas mati. Tapi mereka percaya tak ada Tuhan yang maha tinggi, maha besar, maha agung yang menjadikan mereka. Mereka percaya. Ya, jadi beriman pada Allah, okey. Beriman pada hari akhirat tu tak percaya. Ya, kalau tuan-tuan masih ingat cerita tentang seorang tukang besi, ya, sahabat Nabi, tukang besi, pandai buat pedang. Ya, namanya ialah Khabbab bin Al-Arad. Ya, bila bapa Al-As, ya, Al-As bin Wa'il, ya, beliau minta supaya dibuatkan pedang, bila dah siap dia tak nak bayar. Ya, bila disuruh bayar dia kata tak apalah, nanti tunggu aku mati. Aku bangun daripada kubur nanti, ya, di akhirat aku dapat duit, aku bayar engkau masa di sana. Dia main-main, bukan dia percaya pun, tapi dia main-main, ya. Jadi bila orang Arab Quraisy bertemu dengan Nabi dan para sahabat, mereka selalu mempersendakan Nabi. Mereka bawa tulang-tulang yang reput. Ya, dia kata, Muhammad menasabah ke ni tulang reput dah. Takkanlah tulang reput ni boleh dikuatkan balik dan hidup balik sebagai seekor unta ataupun seekor kambing. Tak menasabah. Tak ada orang, ya, datuk nenek moyang kita 30 tahun, 40 tahun mati, kemudian hidup balik. Tak ada. Tak pernah nampak. Ya, jadi kau cakap ni berdasar pada apa? Ya, jadi maknanya mereka selalu memperhatikan. Sebab tu dalam hadis banyak kali Nabi sebut, sesiapa yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat. Pasal orang tak percaya hari akhirat. Ya, maka hendaklah dia jangan menyusahkan atau menyakiti jirannya. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, ya, maka hendaklah dia memuliakan dhaifahu. Ya, dhaifahu maknanya dhaif. Dhaif makna apa? Tetamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat,
falyakul khairan, maka hendaklah dia bercakap benda yang baik. Ya, kalau dia tak tahu apa nak cakap, lebih baik diam. Ya, kemudian auliyasmut, ataupun dia diam. Ya, sama ada dia bercakap benda baik, either or lah. Cakap benda baik atau diam. Ya, tetapi kalau kita tak faham, jangan diam, tanyalah. Ya, kerana tanya itu akan menjelaskan ataupun merungkai ya kita punya permasalahan dalam kepala kita. Dalam hadis di atas, baginda selalu mengulang-ulang ya perkataan sesiapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Pada hadis lain, Nabi menegaskan akan kemestian menjaga keharmonian hubungan. Kita kena buat hubungan harmoni lah. Ya, dalam hadis yang disebut di belakang tu, ya, dalam kitab Fathul Muhdi disebut wa mazala Jibril yusini bil jar. Ya, jadi Nabi sebut wa mazala, maknanya selalu Jibril ni kalau datang dia wasiat supaya aku buat baik pada jiran. Ya, hatta sehingga zonan tu aku menyangka annahu bahawasanya jiran itu sayuwarisuhu. Ya, jiran itu berhak untuk mewarisi. Sedangkan jiran mana warisi, walaupun kita baik dengan dia, dia tak boleh mewarisi kita. Kita tak boleh mewarisi dia. Ya, macam kita kata anak angkat, macam Zaid bin Harisah. Ya, walaupun dia dah dianggap sebagai anak Nabi, macam anak Nabi, tapi dia tak boleh mewarisi sebab tak ada hubungan keluarga. Tak ada hubungan darah daging. Ya. Begitu juga anak dengan bapa. Ya. Macam banyak kes sekarang ni kita kata, anak-anak masuk Islam. Anak tu asalnya Buddhis, asalnya Hindu, asalnya Kristian. Jadi bila mereka masuk Islam, ya, jadi mak ayah meninggal. Jadi mereka boleh tak dapat harta pusaka? Boleh tak mewarisi harta pusaka? Jawapannya tak boleh. Kerana orang kafir tidak boleh mewariskan harta kepada orang Islam, dan orang Islam juga tidak boleh mewariskan harta kepada orang bukan Islam, tak boleh. Kalau dia nak bagi hadiah boleh. Jadi kalau dia apa kita panggil, ya, kalau dia buat hibah boleh lah. Ya, masa dia belum meninggal dia buat hibah. Tapi kalau warisan tak boleh. Ya. Cuma dalam konteks moden ni, ya, patut tak dia ambil harta tu? Ya, patut tak? Ya, kita kata dari segi undang-undang Islam dia tak boleh ambil lah. Ya, tak ada apa kita panggil, dia tak boleh mewarisi. Ya, tetapi dalam apa ni konteks undang-undang sivil kita kata, ya, dia layak tak? Dia layak. Ya, sebab dia memang anak kandung kepada apa ni lelaki bapa dia yang Buddhis tadi, bapa dia yang Hindu tadi. Jadi bapa dia ada 4 anak, ya. Salah seorang masuk Islam, semua 4-4 dapat. Ya, tapi macam tadilah dalam bentuk harta warisan setelah dia meninggal. Jadi sepatutnya kita tak boleh mewarisi. Tapi boleh tak kita ambil, ya, dan kita gunakan untuk apa? Untuk perkara-perkara kebaikan boleh. Cuma kita tak boleh ambil untuk diri kita. Ya, sebab kalau kita tak ambil, nanti harta kita diguna pakai oleh orang bukan Islam. Adik-beradik lain guna, ya, untuk apa kita panggil, ya, untuk perkara-perkara yang tak patut. Ya, jadi kalau kita ambil, ya, bukan untuk apa kita panggil, untuk personal, bukan, ya, personal usage tak boleh lah. Tapi kita guna untuk apa? Ya, kita guna untuk kebaikan. Mungkin kita dermakan kepada anak yatim contoh. Kita dermakan kepada orang miskin, ya, kita wakafkan dan sebagainya. Walaupun mak ayah kita tak dapat pahala lah, sebab dia bukan orang Islam, dia tak ada akaun dosa pahala, ya. Tetapi boleh tak kita ambil? Boleh, tuan-tuan, tak ada masalah, ya. Cuma kita tak boleh guna untuk diri sendiri. Kita boleh wakafkan, kita boleh sedekah, boleh infak dan sebagainya. Okey tuan-tuan, ya, banyak kes-kes macam tu, ya. Sebab bila mak bapak, ya, dia tak masuk Islam lagi kita kata, ya. Contoh macam mana? Anak-anak dah masuk Islam, boleh tak anak mewarisi? Dari segi hukum tak boleh. Tapi boleh tak dia, layak tak dia ambil? Dari segi undang-undang sivil dia layak. Ya, ambil je lah, ya. Boleh tukar nama, kemudian kita wakafkan, ya, ataupun kita buat infak dan sebagainya, boleh. Ya, itu jalan penyelesaian dalam Islam. Okey, apa lagi? Baginda bersabda, ya, inna abghadar rijal. Sesungguhnya, ya, rijal di kalangan lelaki yang abghad, yang paling Allah benci, ilallah, ya, al-aladdu, ya, orang yang suka berselisih, suka apa kita panggil, suka berdebat, ya, suka apa kita panggil, ya, berlawan dengan orang, ya, dan juga al-khasim, ya, al-khasim maknanya orang yang suka bergaduh, ya, bergaduh tu fizikal lah. Kalau al-aladdu tu lebih pada perkataan, ya, suka lawan cakap dengan orang, suka menegakkan benang basah, ya, mentang-mentang dia pandai bercakap, ya, digunakan, ya, apa kepandaian dia untuk suka-suka bergaduh dengan orang, bersuka berdebat, ya. Bahkan baginda juga melarang suatu pandangan mata yang dapat menyinggung dan menyakiti hati orang lain. Macam kita mandang orang, ya, ada orang tak suka, ya. Jadi kita pandang orang tu, ya, kalau terpandang lain, ya. Kita kata, macam kenal, kat mana jumpa, ya, tu lain, ya. Tapi kalau mandang orang, tengok keadaan orang, ya, mungkin ada orang tak suka.
Jadi Nabi pun tak benarkan. La yahillu li mu'min an yushira ila ya akhihi ya binazratin tu'zihi. La yahillu ya tidak halal bagi li mu'minin seorang mukmin an yushira ila akhihi binazratin. Ya, jadi dia memandang sinis. Dia memandang dengan pandangan yang penuh dengan apa kita panggil ya, penuh dengan kebencian ke ataupun penuh dengan kecemburuan ke, sehingga ya tu'zihi boleh menyakiti dan menyinggung perasaan orang lain. Jangan sampai ya. Kalau terpandang tak apalah ya. Kita minta maaf terpandang ke ya, angkat tangan ke ya paling kurang. Ya, tapi jangan kita kita perhati lama sangat sehingga menyebabkan orang tu jadi tak selesa. Memanglah ya. Agar keharmonian dan sikap saling berhormat menghormati antara satu sama lain wujud dengan baik dalam masyarakat. Ada kisah ya cerita oleh Aisyah ya, dia meriwayatkan daripada Nabi SAW ya, yang kita panggil yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, kitab Al-Imam Al-Ghazali ya, ma khuyyira Rasul SAW baina amrain. Jadi Nabi kalau diberi pilih, Nabi diberi pilihan dua ya, illa akhaza, melainkan Nabi akan ambil aisarahuma, yang paling mudah. Kalau Nabi disuruh buat dua perkara, Nabi akan buat yang paling mudah. Ya, malam yakun isman, selama mana perkara yang Nabi pilih itu tidak menimbulkan dosa. Ya, jadi perkara yang lebih mudah dilaksanakan, ya, yang lebih macam tadilah ya, kita kata dalam hidup kita ya. Dalam hidup kita kadang-kadang berada di persimpangan, ada dua pilihan. Yang mana yang lebih mudah kita kata ya, yang tak jauh ya. Contoh macam pekerjaan lah. Ya, kita dapat pekerjaan yang agak jauh. Lokasi pejabat tu lebih jauh walaupun gaji lebih besar ya, tetapi kita akan kena commute ke sana. Ya, kena drive ya, mungkin balik lambat, kena keluar awal pagi. Keluar awal pagi tu baguslah. Ya, tapi kalau keluar awal pagi sehingga tak sempat nak sembahyang subuh. Ya, terpaksa sembahyang subuh di perjalanan kita kata. Tak salah ya. Tapi kelang kabut, tak ada masa nak berzikir ke apa. Tapi kalau pejabat dekat dengan rumah, kita kata masa untuk beribadah tu lebih. Ya, kita boleh bangun awal juga, tapi tak perlu kelang kabut nak pergi pejabat. Ya, walaupun gajinya kurang sikit ya, tapi masa kita tu tidak kelang kabut dalam kehidupan ya. Sebab kadang-kadang kita tak ada masa untuk ibadah-ibadah sunat ni. Kadang-kadang nak baca surah Kahfi malam Jumaat pun tak sempat. Ya, sempat juga baca, tapi baca 20 ayat, 30 ayat, tak sempat baca habis. Sayang tuan-tuan ya, dalam kehidupan memang tuan-tuan yang bekerja tahulah ya, walaupun sebagian tuan-tuan dah pencen ya, tapi kita tengok ya keadaan kita dulu, keadaan anak-anak kita ya, kadang-kadang memang sibuk sungguh ya, nak sembahyang sunat pun tak sempat, nak pergi dengan ceramah kuliah, dengan kuliah online pun tak sempat. Memang tak sempat tuan-tuan, dengan letih ya, dengan ada assignment, ada tugasan pekerjaan bawa balik ke rumah macam-macam ya. Kita pun dah menghadapi masa dulu ya, masa kita muda-muda macam mana. Jadi kalau kita dapat peluang ya, memilih pekerjaan yang lebih dekat dengan rumah, lokasi dia ya, dan lebih mudah ya untuk kita beribadah, memberi perhatian beribadah, kita ambil. Selama mana benda tu tidak berdosa. Maknanya kalau kerja dekat pun, tapi company itu terlibat dengan arak contoh, terlibat dengan judi dan sebagainya, tak payahlah. Sebab Nabi kata malam yakun isman, selama mana perkara itu tidak menimbulkan dosa ya. Fa in kana isman, kalaulah benda itu melibatkan dosa, kana ab'adan nas minhu ya, maka Nabi adalah orang yang paling jauh daripada benda itu. Maknanya Nabi akan menjadi orang pertama yang meninggalkan perkara tersebut tuan-tuan. Okey ya, ada apa? Silakan sebelum kita tamat tuan-tuan. Bab ni kita boleh masuk bab baru. Ada apa? Ada tak ada? Ya, tak ada. Hanzalah menceritakan tentang sikap dan perilaku Rasulullah yang sangat baik. Pada suatu hari kami berada bersama Nabi, kemudian baginda memberi kami mau'izah. Ya, mau'izah, ya, mau'izah. Mau'izah maknanya peringatan ataupun disebut di sini nasihat. Ya, Nabi memberikan mau'izah, peringatan atau nasihat yang sangat menyentuh hati, ya, sehingga membuat mata kami menangis. Ya. Dan membuat kita memahami diri kita sendiri sebagai muhasabah lah. Memahami diri ini maknanya muhasabah. Muhasabah makna apa? Kita buat apa tu, kita panggil self introspection. Ya, kita tengok ya, aku ni umur sekian-sekian, ibadah apa yang aku dah buat, kesalahan apa yang aku dah buat, ya, aku dah minta maaf tak, ya, aku dah bertaubat tak, ya, aku dah istighfar kah tidak, ya. Kita kena muhasabah diri macam tu. Kemudian kami pulang, isteriku mendekat kepadaku dan terjadi perbincangan antara kami tentang masalah dunia. Kami pun lupa tentang apa yang kami rasakan ketika bersama dengan Nabi. Masa duduk dengan Nabi tadi, ya, rasa kita panggil rasa dekat dengan Allah, rasa dekat dengan agama, ya.
Tapi bila balik ke rumah, ya, maka disibukkan dengan urusan rumah tangga pula. Maka ya kami pun ya bertanya kepada Nabi. Ya, setelah itu aku berkata kepada diri sendiri, aku telah munafik, dia kata. Ya, aku dah jadi munafik. Ya, kerana perasaan takut dan hati yang luluh yang pernah aku rasakan ketika bersama baginda telah hilang dari diriku. Masa duduk dengan Nabi rasa dekat dengan agama. Masa menjauh balik rumah jumpa dengan anak isteri dah rasa jauh dengan agama. Aku pun keluar sambil berteriak, Hanzalah telah bersifat munafik. Ya, nafaqah. Ya, nafaqah maknanya telah munafiklah Hanzalah. Nabi mendengar hal ini dan bersabda, tidak, Hanzalah tidak munafik. Dia kata, tidak. Ya, la. Ya, manafaqah Hanzalah. Ya, Hanzalah tidak munafik. Aku berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, ketika kami bersamamu, ya, engkau beri nasihat kepada kami, hati kami sangat tersentuh. Kami menangis. Kami pun dapat mengetahui siapa diri kami yang sebenar. Namun ketika kami telah kembali dan berkumpul dengan keluarga, kami mulai berbicara tentang hal-hal dunia. Sehingga kami lupa akan apa yang pernah kami rasakan ketika bersamamu. Baginda bersabda, ya Hanzalah, seandainya engkau dapat selalu dalam keadaan seperti ketika kamu berada bersamaku, ya, maka sungguh para malaikat akan menyalami kamu. Ini gambaran lah. Bukan malaikat datang salam kita. Ya. Jadi maknanya diberikan doa, ya, didoakan sentiasa oleh para malaikat. Baik ketika kamu sedang berada di jalan maupun di rumah. Akan tetapi kamu kadang-kadang ingat dan kadang-kadang tidak ingat, kadang-kadang lupa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ni memang sifat manusia, naluri manusia. Ya, ketika waktu-waktu tertentu, ya, tinggi meningkat iman dia, kadang-kadang turun. Sebab dalam hadis Sahih Bukhari Nabi sebut al-iman yazidu. Ya, iman tu yazid, kadang-kadang naik, wa yang kusu, dan boleh turun. Ya, dia fluctuate tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu kita kena hadir, ya, program-program agama, baca Quran, tengok makna, ya, dengan ceramah, berkawan dengan orang baik-baik, ya, bercakap benda-benda yang boleh mengingatkan kita kepada Allah, ya. Macam itulah tuan-tuan, ya. Jadi bila kita ada masa naik turun iman tu, itu biasa, ya, memang manusia macam tu. Ya, tetapi macam tadilah, ya, bila kita ada peluang untuk belajar, untuk mengingati Allah, kita gunakan peluang tersebut sungguh-sungguh. Ya, supaya kita dapat, ya, diberi ampun oleh Allah, ya, dan diingatkan, ya, supaya tidak lalai dalam kehidupan. Selesai tuan-tuan. Ada apa? Silakan, ya, sebelum kita masuk bab baru. Ustaz Hanzalah ni adakah yang wafat perang Uhud tu Ustaz? Bukan. Oh bukan. Hanzalah lain, ya. Jadi nama kebetulan sama. Hanzalah yang syahid dalam perang Uhud, yang belum sempat mandi janabah. Ya, itu orang muda. Ya, ni Hanzalah ni yang lebih berusia lah, ya. Okey, ada lain? Silakan tuan-tuan, ada apa? Ya, Kak Mariatun, ya. Apa? Ya, Syahrin. Nak tanya yang pasal apa tu tauriah tadi tu, Tauriah. kinayah. Tauriah. Sebelum ni bukan gurauan lah kan Ustaz, yang tadi dia kata macam dalam bentuk gurauan. Yang sebelum ni yang saya ada belajar dengan Ustaz tu dalam kitab Syama'il tu, yang macam ada sahabat Rasulullah tu ditanya macam mana dia sayang Aisyah. Lepas tu Rasulullah bayangkan macam mana dia suka makanan sarit tu. Jadi itu termasuk, itu tauriah ke atau bukan? Sebab tu bukan gurauan kan? Dia bukan tauriah, bukan gurauan, ya. Yang itu lebih Tauriah pada untuk gurauan je Ustaz ya. yang tauriah ni boleh digunakan bukan untuk gurauan juga. Dalam cakap biasa pun boleh, bukan mesti gurau. Tapi tauriah ni yang ada double meaning. Macam tadi, macam Nabi puji dalam kitab Syama'il tu, ya, bila orang tanya macam mana keadaan ataupun perasaan Nabi terhadap Aisyah, ya, Nabi kata Aisyah ni umpama, ya, maknanya Nabi umpamakan. Itu dipanggil tashbih. Tashbih maknanya mengumpamakan. Yang ni tauriah lain. Ya, tauriah ni bercakap menggunakan sesuatu perkataan ataupun frasa yang ada dua maksud. Ada maksud literal dan ada maksud figuratif. Ya, yang dimaksudkan bukannya literal. Ya, macam tadi kan, ya, bila disebut unta, Nabi kata anak unta. Jadi bila sebut anak unta tu, maknanya ada sedikit apa kita panggil, ya. Kalau orang tu tak faham, dia kata mana boleh, macam tadi kan. Anak unta besar mana? Aku badan besar, boleh ke naik? Jadi sebenarnya yang Nabi maksudkan anak unta tu ialah setiap unta mestilah anak kepada mak dia, bapak dia. Jadi itu tauriah, ya. Tapi kalau menyamakan Aisyah tu macam sarit, ya, macam
bubur ya yang dibuat dengan gandum ya, dengan apa kita panggil sayur-sayuran, kacang-kacang ya, dengan apa daging yang dihiris ya. Jadi itu benda yang Nabi suka ya, dan kalau banding dengan makanan lain pun sedap, tapi itu paling sedap. Jadi Nabi gambarkan, ya, Nabi umpamakan, dipanggil tashbih ya, mengumpamakan ya, menyamakan antara Aisyah itu seperti mana sarit ya. Sarit tadi makanan tadi lah ya, bubur yang sedap tadi. Jadi itu tashbih ya, perumpamaan. Kalau di sini ya ada dua, satu tauriah double meaning, satu lagi ya yang kita panggil sebagai kiasan ataupun kinayah bahasa Arab dia. Kiasan ya, bahasa kiasan ni dikiaskan ya, macam perumpamaan juga ya. Ada persamaan antara kinayah ya ataupun kiasan tadi dengan tashbih. Ya, cuma kadang-kadang maksudnya tidak begitu terang. Ya, kalau macam tadi diumpamakan Aisyah macam sarit tu clear, orang semua tahu apa dia sarit dan bagaimana ya sedapnya sarit berbanding dengan apa kita panggil ya, berbanding dengan apa apa istilah dia, berbanding dengan makanan-makanan yang lain ya, yang Nabi juga suka, tetapi sarit tu yang paling Nabi suka ya. Jadi maksudnya bila kita sebut tentang perkara tersebut ya, kita boleh nampak ya, clear ya. Tapi kalau kinayah kadang-kadang tak berapa clear, kita kena pergi lebih dalam lagi ya. Ada beza lah, setiap satu tu ada beza. Ni semua gaya bahasa. Okey, ada lain silakan. Ustaz, tauriah tu hidden meaning lah kan Ustaz? Sebenarnya semua tu hidden meaning ya. Metonimi tadi ya, ataupun kinayah pun hidden meaning juga ya, cuma dengan gaya yang berbeza ya. Ni ada double meaning, macam sarit ya, bubur yang sedap tadi dengan Aisyah tu, itu tak ada double meaning, tu memang direct meaning aja ya. Macam mana sarit tu sedap kan, kalau banding dengan makanan lain, sarit paling sedap. Aisyah ya, isteri yang paling Nabi sayang selepas daripada Khadijah lah pastinya. Khadijah tak boleh lawan lah ya. Maknanya ketika Nabi sebut tentang Aisyah tu, Nabi bandingkan isteri yang masih hidup pada masa tu. Kalau banding dengan Khadijah tak boleh lawan. Khadijah kelas yang tersendiri ya. Seperti mana kita kata Maryam wanita terbaik pada zaman dia ya. Asiyah wanita terbaik pada zaman dia. Khadijah dan Fatimah pada zaman mereka sendiri ya. Dua yang hidup pada zaman Nabi, manakala Maryam dan juga Asiyah ya zaman sebelum Nabi. Tapi masing-masing tu ada kelebihan dia. Tapi itu direct meaning. Kalau macam double meaning tadi ya, tu dah macam tadilah ya. Diingatkan unta kecil, bukan unta kecil ya. Tu dah ada makna lain ya. Tapi kalau kinayah atau kiasan itu macam tadilah ya, dia ambiguous kita kata ya. Jadi boleh orang bila dengar tu nak kena fikir panjang sikit. Kalau tak faham kena tengok nota kaki, ataupun Nabi kena ceritakan lebih lanjut lagi. Macam tu. Dah ada beza lah. Masing-masing tu ada perbezaan dan ada persamaan juga ya. Tapi very close lah ya to each other. Okey, ada apa tuan-tuan sebelum kita masuk bab menepati janji? Ustaz, Ya. tadi tentang orang Islam mewasi orang Islam dan sebaliknya, di mana seorang Muslim tu entitled under civil law kan, harta warisan. Dia boleh gunakan itu, tak boleh untuk dari sini, tapi digunakan untuk bayar hutang dia, membebankan dia. Boleh tak? Ya, sebenarnya macam tadilah ya, dalam agama ni, maknanya kalau dia tidak boleh mewarisi dan dia juga tidak bertanggungjawab untuk membayar. Tapi dalam civil law ya, apa kita panggil, Haji Hassan lebih arif lah ya, dalam civil law. Jadi kenalah ya, sebab anak tu walaupun dia masuk Islam, tapi hubungan dia masih ya, dari segi civil ya, dia masih ada hubungan direct dengan bapa dia sebab dia masih dinisbahkan kepada bapa dia. So anak-anak bertanggungjawab kan untuk membayar hutang mak bapak dia. Betul tak? Apa Haji Betul. By right dalam Islam tak. Ya, sebab bukan tanggungjawab dia ya, sebab dia dalam Islam ni dua. Kalau kita tak boleh ambil manfaat, kita juga tidak dipertanggungjawabkan. Dia fair lah, fair and square lah. Sebab harta mak bapak kita yang belum masuk Islam, kita tak boleh warisi. Sebab apa? Hutang piutang dia kita kena bayar pula. Jadi tak fair lah. Takkan Islam macam tu. Ya, tapi dalam civil law sama. Seperti mana kita boleh mewarisi harta mak ayah kita yang berlainan agama, begitu juga kalau dia ada hutang piutang, anak-anak bertanggungjawab. Ya. Yang dalam Islam yang kata hutang mak bapak anak-anak kena bayar tu sesama agama. Ya, contoh macam ada seorang perempuan ya, dia datang jumpa Nabi masa buat haji,
Ya, dia kata, "Ya Rasulullah, ayah aku sakit." Ya, dulu masa dia sihat, masa tu dia tak ada kemampuan, dia tak ada kemampuan duit, ya, tak ada kemampuan harta untuk pergi haji. Ya, apa ni dia kata macam tu. Sekarang bapa aku dah ada duit tapi dia tak sihat. Nabi kata kalau angkat dia naik unta bawa, tak boleh. Dia memang tak mampu naik unta. Jadi perempuan pun tanya, adakah ya wajib aku sebagai anak buat haji untuk bapa aku? Ya, Nabi pun bagi perbandingan. Nabi kata apa kalau bapa engkau ada hutang pada seseorang wajib tak bayar? Dia kata wajib lah. Aku kena tolong bayar lah untuk ayah. Ya. Jadi Nabi pun kata kalau hutang manusia wajib bayar, hutang pada Allah sebab haji itu hutang pada Allah lebih-lebih lagi. Ya. Jadi Nabi buat perumpamaan ataupun bandingan tu kerana bapa dia pun Muslim, anak dia pun Muslimah, anak perempuan. Ya, sedangkan dia anak perempuan, ya, mungkin dia tak ada adik-beradik lelaki. Jadi dia pula ada mahram ataupun ada orang lain yang boleh menemani dia untuk pergi haji, maka dia bertanggungjawab untuk melunaskan hutang bapa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab sama agama. Macam Haji Hassan sebut tadi, berlainan agama, ya. Jadi dalam Islam ni tuan-tuan, sebab itu bila orang bukan Islam masuk Islam, ya, dia bertanggungjawab bayar zakat kan. Tapi kalau dia tak masuk Islam, dia kena bayar juga. Dia panggil apa kita panggil, ya, dia kena bayar cukai kepala Jizyah. dia. Ya? Dia kena bayar jizyah, ya, cukai kepala. Dia kena bayar juga, ya. Tapi macam tadilah sudah tentulah berbeza. Tapi adakah keselamatan dia dijamin oleh negara Islam? Ya. Seperti mana tentera Islam jaga keselamatan orang Islam warga negara, begitu juga tentera Islam akan jaga warga negara yang bukan Islam tetapi dia warga negara. Maknanya keselamatan dijaga. Sama tuan-tuan, ya. Harta dia terjaga, ya. Dia punya darah dia pun terjaga. Maknanya tak ada perbezaan. Dalam konteks tadi tak ada beza. Ya, tapi tanggungjawab masing-masing. Ya, dia bertanggungjawab tak? Ya, sebab dia dijamin keselamatan oleh negara Islam. Kalau negara Islam kena serang, dia bertanggungjawab tak mempertahankan sama-sama tuan-tuan. Ya, seperti mana dia ada give and take lah, ya. Kita tak boleh take kemudian tak nak give, tak boleh tuan-tuan. Ya, dia ada give and take. Ya, seperti mana macam tadi Ustaz sebut, dia tak boleh mewarisi harta mak bapak dia, dia juga tidak bertanggungjawab untuk membayar balik. By right macam tu tuan-tuan. Melainkan ada dah tentu ada pandangan-pandangan yang berbeza lah pasti. Ya, tapi secara umum macam itulah apa ni Haji Hassan. Ya. Terima kasih. Sama-sama. So, hukumnya haram lah Ustaz ya anak yang mewarisi harta ibu bapa yang Dia kafir. bukan haram, ya. Dia memang tak layak, ya. Dia bukan haram, tapi dia tidak layak. Dia tak ada right, ya, untuk mewarisi sebab itu bukan harta dia. Pasal harta itu sudah terputus hubungannya disebabkan berbeza agama. Tetapi macam tadi Ustaz sebut, para ulama bincang, ya, sebab kalau dalam undang-undang siwil, walaupun anak tu dah masuk Islam, dia layak tak mewarisi harta bapa? Layak. Ya, jadi dalam kes tadi boleh tak dia ambil harta tadi? Jawapannya boleh. Hukum dia harus. Tetapi dia tak boleh gunakan harta tersebut sebab dia dah Muslim. Harta bapa tadi kan harta daripada orang kafir. Jadi boleh tak ambil? Ambil boleh. Tetapi tak boleh guna untuk diri sendiri. Dia kena infak lah. Dia kena Dia kena tabarruk infak ataupun dia kena wakafkan kepada perkara-perkara tertentu. Ya. Yang mudah-mudahan dia dapat pahala lah. Dia dapat pahala. Pahala infak. Ya. Tapi dia tak boleh guna untuk diri sendiri. Maknanya salah. Dia tak boleh guna. Ya. Macam kita kata duit rasuah. Duit rasuah tak boleh guna. Ya. Ambil rasuah pun haram. Ya. Guna pun tak boleh untuk diri sendiri. Ya. Untuk keluar zakat tak boleh juga. Tapi kalau harta ni beza. Sebab harta tu katalah, ya, dia diperoleh dengan cara baik. Ya, mak bapak dia pun dulu kerja perkara-perkara yang baik, ya. Maknanya dia pegawai kerajaan, mengurus jadi cikgu ke jadi guru, pekerjaan yang baik lah. Ya, dan dia bukan dapat harta tu secara haram, tak. Ya, dia dapat gaji, dia pegawai kerajaan, ada pencen dan sebagainya. Jadi bila mak bapak tu meninggal, ya, layak tak anak tu mewarisi sebahagian daripada harta mak ayahnya yang dibeli secara betul, maknanya, ya, dia bukan duit haram. Tetapi digunakan untuk peribadi, yang tu yang tak boleh tuan-tuan. Tapi dia boleh tak ambil? Jawapannya boleh. Ya, kalau macam rasuah, ambil pun haram, gunakan pun haram. Ya, tapi untuk diri sendiri, harta yang diperoleh daripada mak bapak boleh tak? Boleh. Ya, untuk diri sendiri tak boleh. Tapi boleh tak diambil? Ambil boleh. Tapi kena infak balik. Kena Kena tabarruk, ya, ataupun kena wakaf, ya, kepada badan-badan tertentu. Macam itulah, ataupun orang-orang tertentu. Ada beza apa Kak Zainab? Faham ya? Ya Ustaz, faham. Terima kasih.
Okey, sama ya. Kita masuk sikit tuan-tuan bab 22 menepati janji. Ya, kita tengok ya apa hadis dia. Ya. Jadi Nabi sebut arbaun, ada 4 perkara mangkuna fihi, ya, kalau perkara ini ada dalam diri dia kana munafiqan khalisan. Kalau 4 perkara ni, 4 karakteristik ni ada pada seseorang itu, maka dia dianggap munafik. Munafik yang betul-betul munafik. Ya, munafik yang sebenar. Munafiqan khalisan. Munafiqan munafik, ya, hipokrit, khalisan yang benar-benar. Maknanya memang the real hypocrite kita panggil. Ya. Wa man kanat fihi khaslatun, ya. Tetapi kalau dia hanya ada satu saja daripada 4 tu. Minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Maka dia dianggap sudah ada satu ciri munafik. Ya, dia bukan munafik tapi sudah ada ciri-ciri tu. Ya, dah ada salah satu daripada 4 tadi, ya. Hatta yada'aha, sehinggalah dia meninggalkannya. Ya, kalau dia meninggalkan selamatlah dia. Ya, antaranya apa? Idza utumina khana. Apabila dia diberi amanah, dia diberi amanah untuk memegang satu jawatan. Jadi setiausaha, jadi bendahari. Ya, maka khana, dia mengkhianati. Dia ambil duit tu, dia songlap duit tu, dia tipu apa ni akaun syarikat sebagainya. Tu nombor 1. Munafik lah tu. Ya, tapi belum munafik yang sebenar lagi. Ya, baru ada ciri-ciri saja. Ya, kerana dia baru buat 1 daripada 4. Yang kedua, wa iza haddasa kadzaba, bila dia bercakap dia bohong. Ya, melainkan untuk mendamaikan dua pihak yang bergaduh. Ya, boleh tak ya kita panggil sebagai helah dipanggil. Dia tak panggil tipu, dia panggil helah. Helah tu ialah mendamaikan dua pihak yang sedang bergaduh. Ya, jiran kita 2 kan, jiran sebelah kanan sebelah kiri bergaduh, macam mana kita nak buat supaya dua-duanya berdamai? Boleh tak kita melakukan helah? Kita belikan hadiah, ya, kita bagi pada si A, kita bagi tahu B bagi. Kita pergi ke rumah B, kita kata A bagi. Ya, menyebabkan akhirnya kedua-dua tu pihak berdamai dan menjadi baik balik. Kita dapat pahala. Ya, yang kita buat tu bukan penipuan tetapi dipanggil hilah. Hilah syar'iyah, maknanya hilah yang dibenarkan. Boleh, ya. Jadi kalau kita berbohong tak masuklah bila nak bercakap bohong, ya. Bohong tu bukan kerana hilah tertentu. Memang dia buat tu kerana nak dapat keuntungan, contoh. Ya, dia nak jual kereta dia. Ya, orang bertanya, macam mana kereta ni? Kereta baik, bagus, ya. Kereta ni pun dia kata memang bukan pergi mana pun. Ni masjid, surau, balik rumah, ya, pergi kerja pun dekat. Dia kata tak ada apalah. Ya, memang bagus, ya, kereta ni. Ya, rupanya dia dah tipu, dia dah modify kereta dia. Ya, dia dah tukar dia punya speedometer dia. Ya, mileage-nya pun dia dah turunkan, ya. Oleh kerana tu dia bohong je. Ya, kereta tu pun dah masuk dalam parit, ya. Kereta tu dah banjir 2 kali tenggelam. Dia tak cerita. Maknanya dia telah berbohong. Ya, terutamanya orang meniaga lah, minta maaf tuan-tuan, ya. Orang meniaga, bila kita meniaga ni kita ada tendensi untuk berbohong. Ya, kerana nak lakukan barang yang kita niaga tu. Yang ketiga, wa iza ahada ghadara, ya. Kemudian jika dia mengadakan perjanjian, dia dah buat janji dengan orang tu, ya, dia dah janji dah. Jadi orang tu nak beli barang, dah bagi deposit, dia pun dah setuju dah. Ya, pada hari yang ditetapkan dia akan serahkan barang dan orang tadi akan bayar full payment. Ya, tapi dia bayar deposit. Tiba-tiba datang orang lain pula, ya. Jadi orang tu kita dah offer rumah kita nak jual 1 juta, ya, nak jual. Ya, kita pun dah setuju, orang tu pun dah bagi 100,000, 10% dah bagi dah. Tunggu lagi, ya, another 90%. Tiba-tiba dalam masa sebelum, ya, full payment tu datang orang lain, dia offer kita, dia upkan lagi. Dia kata macam inilah 1.2 million saya beli. Ya, untuk deposit pun saya tambah jadi 200,000. Kita pun terliur dengan offer dia. Kita batalkan yang pertama sedangkan kita dah buat janji, ya. Itu dipanggil orang yang berjanji kemudian dia mungkiri janji tersebut, tak boleh. Ya. Wa iza khasama, dan apabila dia berselisih pendapat, bila dia bergaduh, ya, bercakap apa semua, fajara, maka dia melewati batas, mana keterlaluan. Macam kita lah, ya. Kita kalah debat, kita kalah dalam dalam pemilihan ke apa, kita tuduh orang tu menipu, kita tuduh dia munafik, kafir apa semua, tak boleh lah tuan-tuan. Ya, jadi 4 sifat tu. Yang pertama, apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Ada tak? Tak ada. Apabila dia bercakap, dia bohong. Tak ada. Melainkan helah yang dibenarkan. Wa iza ahada, bila dia berjanji, dia tidak mengingkari, dia tidak memungkiri. Dan apabila, ya, dia melampaui batas, bila dia berdebat, bercakap, berlawan, ya, maka fajarah, dia melampaui batas.
Ya, termasuklah orang yang apa kita panggil, bergusti ke bertinju lah. Ya, jadi patutnya bertinju dengan tangan je, tiba-tiba dia sepak terajang orang, tak boleh. Melainkan kickboxing lah, kickboxing lain lah. Ya, tapi kalau boxing yang normal boxing, tak boleh guna kaki. Ya, tiba-tiba dia guna kaki. Ya, tiba-tiba dia gunakan anggota lain, tak boleh. Siku ke apa, tak boleh. Ya, dia mesti penumbuk je kita kata. Ya, itu termasuk orang yang khosama fajara. Jadi kalau ada salah satu daripada 4 sifat ni, dia sudah ada ciri-ciri munafik. Ya, pada hadis di atas Rasulullah memerintahkan untuk selalu bersikap jujur. Ya, menepati janji. Ya, al-wafa. Wafa ni mana setia pada janji. Wafa dia panggil, ya. Ini nama perempuan, Wafa. Jadi biasa kita sebut Wafa kan, bukan Wafa. Wafa. Waw, fa, alif, hamzah panjang. Wafa. Ya, ada pelakon dulu, Wafa, ya. Wafa Abdul apa tu nama dia? Ya, Wafa Abdul Qadir, pelakon, dah meninggal dah. Ya, jadi mak dia orang apa? Bapa dia mufti wilayah dulu. Ya, Tan Sri Abdul Qadir, ya. Mak dia adalah Puan Sri Suhair, ya, pensyarah bahasa Arab di UKM, ya. Jadi dia apa kita panggil, ya, dia anak dia Wafa tu. Jadi Wafa tu muka-muka Arab lah, ya. Pelakon, ya. Boleh cakap Arab pun. Jadi Wafa, ya, Wafa mana setia. Ya, maknanya bila dia janji dia kena setia pada janji. Yang kedua, menghilangkan sifat khianat dan sikap menipu. Allah telah memerintahkan hal ini dalam banyak ayat Al-Quran kerana menepati janji al-wafa merupakan salah satu bahagian daripada ketakwaan. Ya, jadi orang yang setia pada janji itu adalah orang yang bertakwa, dan Allah mencintai orang yang bertakwa. Ya, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 76, auzubillahi minasyaitonirrajim, bala man aufa bi ahdihi. Ya, aufa. Ya, daripada perkataan aufa. Ya, aufa maknanya orang yang setia lah, aufa, yang setia. Ya, bi ahdihi, janjinya. Ya, siapakah yang lebih setia, ya, dari segi janji? Ya, Allah lah yang paling setia. Wattaqa, ya, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ya. Jadi orang yang apa kita panggil, ya, orang yang ada sifat setia ni, yang menepati janji, ya, dan dia bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Ya, sesungguhnya Allah sayang, suka, ya, akan orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, ya, dalam surah At-Taubah, ya, ayat 111, innallaha ashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah telah membeli, ya, daripada orang mukmin itu diri mereka sendiri, wa amwalahum, dan harta benda mereka, bi anna lahumul jannah. Ya, jadi orang beriman dia menginfakkan dirinya pada jalan Allah. Dia gunakan diri dia. Dia ada kemahiran dalam bidang sesuatu, ya. Bidang kepakaran dia. Dia gunakan bidang kepakaran dia untuk memberi kemenangan pada Islam. Ya, dia pandai apa kita panggil, ya, dia pandai accounting. Ya, dia pandai finance contoh, ya. Jadi dia buatkan program untuk apa kita panggil masyarakat Islam lah. Ya, contoh kita kata dulu kita punya Profesor Diraja Ungku Aziz. Ya, dia bagi cadangan buat kertas kerja untuk buat tabung haji contoh. Itu besarlah pahala. Ya. Kemudian apa kita panggil, ya, angkasa, ya. Maknanya biro apa kita panggil, koperasi, ya, sebagainya. Dia mengasaskan. Jadi benda-benda macam itu tu, ya, dia menggunakan kepandaian dia dalam bidang bidang ekonomi sebagai contoh, ya, dan dalam bidang kewangan, ya, untuk mengasaskan perkara-perkara tadi. Ya, atau menggunakan diri dia, knowledge dia, ya, tenaga dia. Kalau orang yang tak ada kemahiran intelek, ya, mungkin dia ada kekuatan tenaga dia. Ya, dia ada kepakaran dalam bidang lain contoh. Ya. Contoh kita kata macam di Masjid Surau lah, ya. Jadi kadang-kadang ada banyak, ya, apa kita panggil, aktiviti upgrading masjid dan surau, ya. Kadang-kadang macam tadilah ada arkitek, ya, yang tak kenakan apa-apa charges. Ya, dia sumbang dari segi kemahiran dia. Syarikat dia, ya, menyumbang dari segi apa kita panggil, ya, seni bina. Ya, ada civil engineer, ada syarikat, ya, ada syarikat construction yang terlibat. Ya, dia pun tak kenakan apa-apa ataupun ambil charges yang sangat minimal. Ya, sebab dia kena bayar staff dia, ya. Jadi charges yang dikenakan sangat minimal kita kata, ya. Sekadar untuk kita kata melepaskan keperluan para pekerja dia saja. Dia tak ambil untung. Ya, begitu juga, ya, orang yang mahir dalam bidang apa kita panggil, ya, dalam ketenteraan contoh. Ya, jadi dia gunakan kemahiran dia untuk menjaga keselamatan. Wa amwalahum, dan harta, ya, harta benda, ya, diinfakkan harta dia. Macam tadilah, ya. Dia dapat duit daripada bapa dia yang tidak Islam,
Ya, dari segi agama, dari segi syarak dia tak boleh memiliki harta tersebut. Tapi harus tak dia ambil? Harus. Sebab kalau dia tak ambil, adik-beradik yang bukan Islam akan guna. Ya, dan kita tahu adik-beradik yang bukan Islam ni akan guna untuk benda-benda yang tak ada manfaat. So dia ambil juga portion dia sebab dari segi siwal boleh dia layak, tetapi dia infakkan ya untuk benda-benda yang baik di jalan Allah. Ya, kalau duit tu memang dikenal pasti duit halal. Ya, duit daripada pekerjaan mak bapak dia. Mak bapak dia cikgu tadi, pensyarah universiti. Pendapatan dia halal kita kata, ya. Jadi duit tu diambil, boleh tak guna untuk bina masjid contoh, tak salah. Ya, untuk bina apa kita panggil, ya, rumah, untuk bina hospital, beli mesin dialisis dan sebagainya. Semua tu termasuk perkara yang baik. Walaupun mak bapak dia tak dapat pahala, ya, mudah-mudahan ya kita kata anak-anak yang menyalurkan apa ni wakaf dan sebagainya, ya dapat pahala mudah-mudahan. Ya, ada manfaat untuk orang beriman insya-Allah. Bi'anna lahumul jannah. Setelah mereka infakkan diri mereka, ya, mereka infakkan harta mereka, maka Allah balas dengan syurga, ya. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang pada jalan Allah. Berperang ni bukan sekadar angkat senjata. Memang asal-asal berperang ni perang jihad fi sabilillah. Tetapi dalam konteks kita tak ada peluang, ya. Jadi kita jihad dalam bentuk yang lain. Tapi pada jalan Allah juga. Ya, sebab tu ada asnaf fi sabilillah. Fisabilillah ni termasuk pelajar-pelajar perubatan, pelajar-pelajar farmasi, ya, pelajar-pelajar bidang kejuruteraan, ya, bidang aeronautical contoh, aerospace dan sebagainya. Ya, yang mungkin kepakaran tu kurang di Malaysia, jadi maka ya diberikan duit zakat oleh pusat zakat, ya, lembaga zakat untuk pelajar ni sambung belajar contoh dia. Termasuklah dipanggil fisabilillah juga. Bukan mesti belajar agama aja, ya, belajar perkara-perkara keduniaan yang boleh memberi manfaat kepada agama. Ya. Fayaktuluna, dan mereka berjuang. Kalau konteks jihad, ya, mereka membunuh, ya, orang-orang kafir. Wa yuqtalun, dan mereka juga terbunuh kadang-kadang. Wa'dan alaihi haqqan, ya, janji Allah benar. Sama ada di dalam Taurat dan Injil, sama aja, wal Quran. Seperti mana, ya, orang beriman dapat pahala, dapat balasan syurga, ya, dulu zaman dulu orang yang berpegang pada Taurat dan Injil pun sama. Ya, sekarang tak boleh sebab sekarang Injil dan Taurat sudah diselewengkan. Dah corrupted, ya, sudah tentu kena kembali pada Quran lah. Wa man aufa bi ahdihi minallah. Siapakah yang lebih setia, yang lebih menepati janji berbanding dengan Allah? Fastabshiru, maka berilah berita gembira bi bai'ikumul ladzi, dengan bai'ah kamu, ya, dengan jual beli kamu, ya, yang bay'atum bih, yang kamu lakukan, ya. Wa zalika, yang demikian itu huwal fauzul azim, adalah kemenangan yang paling besar, ya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan sifat apa tuan-tuan? Ya, sifat al-wafa. Ya, wafa ni mana kesetiaan, menepati janji tadi. Dengan cara membanggakan sifat tersebut kepada manusia seperti yang terdapat pada sebahagian ayat berikut. Dan siapakah yang lebih menepati janji selain daripada Allah? Waman aufa bi ahdihi minallah. Ya, tuan-tuan boleh gariskan tu. Waman aufa, dan siapakah yang lebih setia, lebih menepati janji bi ahdihi, ya, minallah, berbanding dengan Allah. Tak adalah. Allah yang paling menepati janji. Bila Allah janji, pasti Allah akan realisasikan. Sama ada segera di dunia, ditangguhkan di hujung usia kita, ataupun, ya, diberikan di akhirat besok. Dan sudah tentu balasan di akhirat jauh lebih besar, lebih agung, lebih digandakan, ya, berbanding dengan dunia. Bukan kata tak boleh dapat dunia, boleh, ya. Tapi kalau ditangguhkan di akhirat, lagi besar impak dia, tuan-tuan. Okey, ya, kita habiskan. Ayat ni menunjukkan atas nilai dan kedudukan akhlak, ya, menepati janji al-wafa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan orang yang memiliki sifat selalu menepati janji, dan ia menjanjikan kepada mereka suatu kebaikan atau pahala. Bahkan Allah menjadikan sifat menepati janji sebagai salah satu perantaraan yang boleh digunakan oleh para hamba yang selalu menepati janji. Jadi tak rugi, tuan-tuan. Ya, bila kita buat janji, kita tepati. Mungkin kita tak boleh tepati pada tarikh yang dimaklumkan. Contoh orang berhutang lah. Dia janji nak bayar hujung bulan. Ya, tiba-tiba dia sesak hujung bulan, dia minta tangguh. Ya, kita sebagai pemberi hutang, ya, pemi hutang, maka kita pun dengan sifat rahmah kita pun kata tak apalah. Ya, bila agaknya boleh bayar. Dia kata nak minta sebulan lagi, kita pun bagi sebulan lagi. Ya, bila hujung bulan dia bayar tapi tak boleh bayar penuh. Dia kata memang berat sungguh, ya. Kita tak bertangguh lagi. Kita dapat lagi pahala, tuan-tuan. Dengan syarat memang kita tak perlukan duit tu segeralah, ya. Ada orang memang dia tak ada masalah, ya. Dia ada dia ada harta yang melimpah ruah, ya. Jadi dia masih nak kutip pahala lagi.
pasal bagi tangguh. Ya, memang Quran pun sebut macam tu. Jadi, ya, dia apa kita panggil, ya, dia ambil kira, ya, kerana memang dia kata kamu dah janji pasal apa tak tepati. Kerana dia ada halangan, ada limitation, ya, ada kekangan dalam kewangan dia contohnya. Bahkan Allah janjikan sifat ni sebagai satu perantara yang boleh digunakan oleh para hamba untuk menepati janji, untuk meraih apa yang dijanjikan kepada mereka. Ya, cukuplah tuan-tuan. Ya, di situ kita berhenti. InsyaAllah akan datang kita sambung saja ayat Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amta alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya, tu ayat tu kita akan sambung nanti. Al-Baqarah ayat 40 ya. InsyaAllah kita berhenti hari ini pada perkataan yang diberi janji oleh Allah ya kepada mereka. Apa yang Allah janji, Allah akan tepati. Okey tuan-tuan, ada apa yang boleh Ustaz bantu sebelum kita tamat? Silakan. Ustaz tanya tu Ustaz. Ya. Tadi Ustaz kata kalau orang hutang dia tak boleh bayar, betul bagi masa. Assalamualaikum Ustaz. Kalau simple Betul. things like kita janjikan kawan kita, katalah kita dah cakap hari ni kita datang pukul 4, lepas tu dia tak turn up. Itu kira tak munafik, sifat munafik juga Ustaz. Tengoklah sebab apa dia terlambat tu, mungkin dia terperangkap dalam jam. Ya, mungkin ada limitation apa-apa kita tak tahu. Tengok alasan dia lah. Kalau memang dia ikhlas betul, dia kata memang saya dah usahakan. Ya, dah keluar awal ya, tapi tiba-tiba ada accident di tengah jalan. Ya, ada apa gitu, ada traffic jam, ada sebagainya macam-macam. Ya, kita tengoklah ya keadaan sebenarnya macam mana. Ya, takkan terus tuduh dia munafik kan? Nantilah dulu. Ya. Apa ni Kak Mai tadi potong apa ni Datuk Syed tadi. Ya, silakan. Okey, tak apa. Dan ni macam orang hutang, dia janji nak bayar balik, lepas tu dia tak bayar balik, lepas tu kita bagi dia masa, sangat bagi masa sampai dia bayar tu. Apa yang berterusan pahala tu kau Ustaz? Pahala memberi kemudahan dalam membayar ya. Kita memudahkan dia untuk membayar tanpa mengenakan apa-apa charges. Maknanya Kalau walaupun dia lambat tapi kita kelebihan kita sebab kita memudah. Dalam hadis disebut ya, sesiapa yang memudahkan man yassara mu'minan, sesiapa yang memudahkan seseorang muslim dalam urusan membayar hutang, contoh dia. Ya, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat besok. Super juga macam dia jual beli kan. Lepas tu dia tak dapat bayar lagi kerana jadi benda dia nak jual di sana tak jalan lagi. Dia bagi masa jugalah pada dia kan. Super lagi macam tu kan. Sama-sama. Tapi kadang orang yang macam tu keadaan dia take advantage. Itu masalahnya, dia ambil peluang tu yang salah tu. Belum. Jadi macam tadilah ya, kena ada hitam putih lah ya. Kena ada hitam putih juga. Sebab manusia ni bila tak ada hitam putih, dia memang macam tadilah, dia pun tahu orang yang memberi hutang tu orang yang boleh lebih kurang. Dia akan ambil kesempatan. Betul lah tu ya. Ya, kadang ada hitam putih pun dia buat macam tu juga Ustaz, dia pun tak peduli tau. Lepas tu dia harap orang belah sana tu melalui orang lain ke ambil belas kasihan. Ada juga macam tu. Jadi itulah masalah tu jadi. Sebab tu Ustaz ingat dulu apa kita panggil Rajihi Bank, dia ada charge card. Jadi charge card dia tu kalau kita tak boleh bayar ya, kita punya kita punya expenses tu kita tak boleh bayar, dia tak kenakan, dia kenakan macam penalty, ada penalty. Ya, very minimal lah penalty tu. Tapi penalty tu tidak diambil sebagai keuntungan syarikat. Ya, itu dia kenakan supaya pemegang kad tu tidak ambil mudah, dia tak take advantage sebab dia kata kalau tak pun tak ada charges apa-apa. Jadi peringkat awal ya, Rajihi Bank tak kenakan apa-apa charges, tapi orang ambil kesempatan. Bila orang ambil kesempatan, maka dia ubah polisi dia, orang yang tak bayar pada waktunya mereka dikenakan very minimal penalty. Kena ada penalty juga. Ya, setiap kali mereka tak boleh bayar ada penalty yang digunakan. Cuma penalti itu tidak layak untuk dikira sebagai keuntungan syarikat. Tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Ya? Tapi diambil. Apa jadi pada duit yang terkumpul sebagai penalti tadi? Semua penalti yang dikumpulkan diinfakkan untuk jalan agama. Bagi anak yatim ke, hospital Islam dan sebagainya. Jadi, mengapa Rajihi Bank ambil tindakan tersebut? Ya, kerana tidak mahu orang take advantage. Mudah sangat. Ya, dengan charge card bank Rajihi Bank. Macam itulah contoh dia. Tapi yang ada setengah tu dah, walaupun ada penalti, masalah kalau dia tak bayar sekian-sekian masa juga, termination agreement tu, dia pun buat tak peduli. Pergi melalui orang lain harap
buat macam tu. Ada juga macam tu Ustaz. Betul lah, betul. Sampai ke Sudan Betul lah. dah meninggal pun. Orangnya pun Hmm. dah meninggal pun, ya, kita kata. Dia tak peduli, ya. Masalahnya orang macam ni kita kena bagi tahu dia bahawasanya di akhirat besok hutang yang dia tak bayar di dunia tu dia kena bayar juga, dia tak boleh lari. Ya, dan dia akan bayar di akhirat besok dengan pahala dia. Ya, di dunia katalah ya dia ada hutang 3-4 ribu kita kata. Memanglah tak besar sangat dan dia mampu bayar, ya, sebab kita tengok dia memang mampu, ya. Jadi dia tak nak bayar dan dia pun buat diam aja, ya. Dia buat diam, meninggal besok sampai di akhirat, di mahsyar besok dia kena bayar, Tapi tak boleh bayar dengan duit dah, dia kena bayar dengan pahala. Tu lagi beban besok. Kalau pahala dia cukup, dia bayar dengan pahala kan. Tapi kalau pahala tak cukup, dia akan ambil dosa pula orang yang dia tak bayar hutang tu. Itu berat lah tuan-tuan. Pasal di syurga di akhirat besok, dia punya dollars and cent tak laku dah. Yang laku ialah pahala dosa. Tuan-tuan. Tapi kalau kita maafkan dia Ustaz macam mana jadi? Kalau maafkan clear lah. Tapi berapa ramai orang nak memberi maaf. Ya, lebih-lebih lagi kalau 200-300 mungkin lah. Kalau makan 1000 tuan-tuan, ya tu benda-benda yang perlu kita ambil perhatian. Kadang-kadang betul dalam hidup kita ni kadang kita tak perasan, ya. Ada benda-benda yang kita pernah berjanji kita tak buat dan ada hutang walaupun tak besar, ya. Masalahnya kita pun tak pernah minta halal daripada orang yang memberi hutang tu. Ya, contoh kan, kita pergi suatu tempat, contoh kita keluarlah travelling pergi mana-mana, ya, masa nak bayar tu kad kita pun ada problem, kawan tolong bayarkan. Lepas tu kita lupa, bukan kita tak nak bayar, kita terlupa ataupun ya kita kata orang tu dah halal kot. Sedangkan kita tak pernah bercakap balik dengan orang tadi. Kita kata apa ni, Tuan Haji, saya dulu ada berhutang dengan Tuan, ya. Sekarang ni macam mana saya nak bayar, ya, macam mana? Oh, dia kata tak apa. Saya dah halalkan. Itu clear. Tapi kalau dia pun tak pernah cakap halal, ya, dan benda tu akan akan carry forward lah, ya. Dia akan carry forward ke zaman akhirat besok. Yang tu yang payah tu. Tuan-tuan, ya. Jadi benda-benda macam tu cuba kita muhasabah diri balik. Mungkin di kalangan kita ada benda-benda yang terlepas pandang walaupun jumlahnya kecil. Kadang 100-200 saja. Ya, melainkan orang tu dah beri maaf. Kalau tidak, kalau dia tak halal, tak selesai tuan-tuan sampai di akhirat besok. Ya. Kita pun susah, orang tu pun susah juga. Tu yang payah tu, ya. Okey tuan-tuan, ya, sekadar tu yang boleh Ustaz kongsi. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas soalan dan kita berada pada muka surat 416, ya, akan datang 417 insya-Allah. Terima kasih pada Haji Nazri, pada Haji Mat Syah, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tolong baca balik, ya. Baca-baca balik, insya-Allah akan datang kita sambunglah minggu depan insya-Allah. Ya, Haji Mat Syah dah sihat ke? Alhamdulillah Ustaz, dah sihat dah. Alhamdulillah, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kita sampai sini, ya, mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Masya. Terima kasih Nazri. Terima kasih.